Uh, yang kat luar boleh masuk dalam tak? Sebab saya nampak macam lapang sikit kat depan ni. Yang kat luar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Nama saya Hakim, Daniel Hakim bin Abdullah, Daniel Hakim Boy bin Abdullah. Boy adalah nama keluarga saya, iaitu dalam bahasa Cina itu Mei Hua de Mei ataupun Mei Yinfang. Anita Mui. Pernah dengar kan? Sudah meninggal lah. Okey, saya memeluk agama Islam 30 tahun lepas. InsyaAllah saya perkenalkan diri saya dulu. Lepas itu saya akan perkenalkan brother kita yang saya rasa tak perlu saya perkenalkan lagi, memang terkenal dah. Dan Profesor Dr. Ridwanti, saya rasa semua orang pun kenal dah. Yang tak kenal tu mungkin saya saja. Okey. Jadi saya perkenalkan diri saya dulu. Saya memeluk agama Islam 30 tahun lepas. Dan sebab saya memeluk agama Islam adalah kerana kahwin. Terus terang, tapi bagaimana? Cuma apa yang saya buat selepas saya memeluk agama Islam, saya meyakinkan diri saya dengan banyak membaca, mencari ilmu. So dari situ saya dapat faham apa sebenarnya Islam, dan keyakinan saya terhadap Islam ni alhamdulillah sampai hari ini tak pernah disoal oleh sesiapa pun. Okey. Selain dari itu, saya giat dalam bidang dakwah. Sebab apa? Saya rasa Islam ni adalah satu kebenaran yang saya perlu sampaikan kepada ahli keluarga saya dulu, yang musa sekali, dan kepada rakan-rakan saya. Tapi bila saya rasa ni ada satu kebenaran, macam mana saya nak berdakwah? Saya tahu, saya nak sampaikan. Mula-mula saya tak sangka Islam ni adanya bidang dakwah. Maknanya kena berdakwah, tapi saya tak faham, saya tak tahu. Tapi saya rasa Islam ni ada kebenaran. Jadi kebenaran ni saya perlu kongsikan dengan orang-orang yang rapat dengan saya. Apa gunanya kalau kita ada banyak akaun, banyak duit dalam akaun, beribu-ribu ataupun kalau kita boleh sampai juta, kan apa gunanya kita simpan duit itu dan tidak kita gunakan? Kalau kita boleh gunakan duit itu, maknanya kita boleh exchange duit itu dengan sesuatu, bermaknanya duit itu bernilai. Kalau kita simpan duit itu aja, kalau tidak Alamak, Haji Kadilong ada sini, salah seorang yang saya kerjasama untuk nanti saya terangkan. Okey, apa gunanya saya simpan duit dan bagi tahu orang saya ada banyak duit, lepas tu saya simpan saja, tak gunakan duit itu. Bermaknanya duit itu tak ada value sebenarnya. Kalau kita beli sesuatu dengan duit itu baru ada value. Kalau kita tak beli, tak tukar duit itu dengan barang apa jua pun lah, aircon ke, kereta ke, rumah, kalau kita tak belikan, tak exchange tu dengan duit kita, apa gunanya? Tak ada nilai. So sama juga kalau kita faham Islam ni benar, Islam ni betul, Islam ni kita perlu kongsikan, perlu kita share dengan orang lain, baru Islam itu ada nilai. Okey, olehlah sebab tu saya ingin sangat untuk menyampaikan, ingin sangat untuk memberitahu saudara mara saya, adik-beradik saya ataupun kawan-kawan rapat saya berkenaan Islam. Baru Islam tu benar-benar value, benar-benar betul. Faham tak? Can you get me? Boleh ikut? Boleh, alhamdulillah. So, oleh kerana tu saya nak sangat memberitahu tapi tidak tahu cara dia. Dan oleh kerana keinginan saya untuk menyampaikan, untuk memberitahu, alhamdulillah Allah SWT membuka jalan. Itu yang walaupun saya sudah terlibat diri dengan MAGMA Persatuan Cina Muslim, tapi Allah SWT membuka jalan untuk saya belajar di Mumbai bawah Dr. Zakir Naik.
Okey, bermakna saya pernah bersama dengan Syakirit mengikuti kursus Dr. Zakir Naik yang pertama, yang mula-mula punya. Okey. So lepas tu saya ingat Dr. Zakir ini bukan pendakwa yang biasa. Tanya Syakirit. Ada satu hari dekat Mumbai, saya tinggal mengikat tali kasut saya. Dia datang, dia tanya saya. Dia kata, "Daniel, nanti you balik ke Malaysia, you shake Malaysia tau." Hah? Apa maksud tu? Sebab masa tu India dengan Pakistan tengah bergaduh. Okey. So saya tak faham sehingga saya balik Malaysia. Bila kami balik ke Malaysia, kami dapat tahu bahawa dakwah kepada non-Muslim ni kurang sangat ataupun tak ada langsung. Yang ada cuma dekat masjid, yang masjid tu mereka sampaikan adalah cara Islam, bukan dakwah juga kepada non-Muslim. So kita tahu maksud tu sebenarnya apa Dr. Zakir Naik nak kita buat ialah menukar landscape Malaysia, menggalakkan dakwah kepada non-Muslim ataupun buat comparative religion untuk menyampaikan Islam kepada orang-orang bukan Islam. Okey, so inilah bidang saya, dan apa yang saya buat sekarang ialah itulah saya sebut sifu saya ada sini, Haji Abdul Kadir Leong. Dia ni adalah editor untuk koran terjemahan bahasa Cina. Koran tu terjemahan bahasa Cina dan kita buat sendiri. Okey, dan buat masa ni hampir siap, cuma kita tunggu approval dari KDN saja. Dan kebetulan saya pun ada bawa 100 lebih buku juzul amma yang ni orang sudah wakafkan. Okey, yang ni wakafkan untuk orang-orang yang pandai baca bahasa Cina. Sebab orang wakaf dia bayar tu, dia nak orang yang dia nak Quran tu sampai kepada orang yang faham bahasa Cina. So siapa nak Quran juzul amma tu dalam bahasa Cina, kontak saya nanti. Okey, ini sebut sedikit berkenaan saya. Jadi alhamdulillah saya kenal ni, ramai orang kenal Firdaus Wong, Dr. Ridwanti, dengan seorang ni saya Ben Oi. Ben Oi, rupa-rupanya Ben Oi. Saya pernah tengok dia punya video. Okey, dia ni adalah seorang pendakwa, okey, yang memang memeluk agama Islam, tapi lebih baik saya serap pada dia untuk memperkenalkan diri. Okey. So Firdaus Wong ni kita tahu dia ni chairman ke pengurusi lah untuk MRM lah. Dan MRM ini memang giat dalam dakwah kepada non-Muslim, dan MRM sebenarnya maknanya ialah Muslim Revert Multiracial Multiracial Reverted Muslim. Okey. So dia buat banyak dakwah program yang terkenal sekali ialah street dakwah. Dan dia pernah dakwah di banyak tempat selain daripada Afrika dan banyak tempat lagi. Belah Southeast Asia pun ada. Okey. So insyaAllah ini adalah Firdaus Wong. Yang Dr. Ridwanti ni memang ramai orang kenal. Bukan saja orang yang ceburi bidang dia, tapi dalam bidang politik, dalam bidang dakwah pun ramai orang kenal. Okey. So dia sekarang ni lecturer dekat Uniza, okey, dan dia memang satulah tokoh agama lah, yang keluar dalam surat khabar dan media-media. Okey, dan lebih detail lagi you boleh tanya dia. Okey, dan Ben Oi ke Ben On? Ben Oi. Okey, saya serah pada dia untuk perkenalkan diri insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Okey, nama saya Ben Ui Cui Beng, berasal daripada Pulau Pinang. Kini berumur 37 tahun dan kembali ke fitrah
pada 29 hari bulan September 2017. Kalau kira tahun, hampir 2 tahun lah kan. Kalau kira bulan, tak sampai lagi. Bulan depan, insyaAllah. Okey, saya memeluk agama Islam bersama dengan isteri dan 3 orang anak. Maksudnya family saya. Tetapi mak dan ayah saya belum lagi memeluk agama Islam dalam proses. Dalam proses untuk menyampaikan, tapi hidayah milik Allah. Okey, dan saya kini berkhidmat dengan Interactive Dakwah Training. Pengasasnya adalah Brother Lim Jui Sun. Okey, saya serahkan kembali kepada Tuan Murid kita. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu sedikit berkenaan dia. InsyaAllah dalam program ni kita akan bagi peluang untuk panelis ni untuk memberi pandangan mereka. Dan pandangan mereka ialah kita boleh cukup matang untuk bezakan. Okey. Dan tapi topik yang kita nak touch pada hari ini ialah berdakwah kepada masyarakat Cina. Kenapa kita kena berdakwah kepada masyarakat Cina? Ialah selain daripada tuntutan Allah SWT, selain daripada itu adalah sunnah, selain daripada itu ada satu tugas yang perlu dibuat sebagai orang Islam, selain daripada itu ada tugas yang terbaik. Okey. Tapi di Malaysia, apakah tujuan dia? Dan adakah ni perlu sangat? Kalau kita buat satu kajian yang ringkas, negara Malaysia ni terdiri daripada 26 lebih peratus orang Cina. Bagi kita orang Islam, kita kena faham bahawanya tiada sistem yang boleh ganti Islam. Bermaknanya apa democratic system ke, apa jual sistem ke, tak ada lain yang boleh ganti Islam. Bermaknanya Islam pun ada cara dia. So buat masa ni, kalau kita perlukan sokongan dari masyarakat untuk adakan satu sistem Islam, memang susah. Sebab kita tak dapat, nombor satu, orang Melayu kita tak cukup bersatu. Nak adakan sistem Islam memang susah. Kalau orang di kalangan orang Melayu pun, kalau mereka semua sokong pun, kita tak dapat two-third majority dalam parlimen. So dengan macam mana kita nak tukar sistem kepada sistem Islam? Kalau ambil semua orang Hindu juga di Malaysia untuk yang terima Islam, kita pun tak cukup peratusan. So apa yang kita perlu buat ialah kita kena sampaikan Islam kepada masyarakat Cina. Sebab orang Cina ni terdiri daripada minoriti yang terbesar di negara kita. Faham? Okey. So kita dakwah kepada orang Cina ni hidayah dari Allah SWT. Yang mereka terima Islam, alhamdulillah. Tak terima Islam pun mereka faham itu Islam. Jadi mereka tidak tolak. Kalau mereka tolak, lagi pening kepala kita kalau nak adakan satu sistem Islam. Sistem Islam maknanya sistem Islam yang betul lah, bukan yang tak betul. Okey, saya tak mau elaborate. Alright. So, tugas kita nak berdakwah kepada masyarakat Cina ni adalah sangat-sangat mustahak. Sangat-sangat perlu. Jadi kita hari ini kita akan bincang macam mana nak berdakwah kepada masyarakat Cina supaya mereka tak terima Islam pun tak apa. Hidayah dari Allah SWT. Tapi mereka tidak menghalang kita mendirikan ataupun mengadakan satu sistem Islam. Jadi nak cakap Cina ni dari segi nak implement sistem Islam ni, dia adalah satu kita panggil kingmaker. Okay. So bukan saya nak berpolitik, tak. Saya nak Malaysia mengadakan satu sistem Islam yang mana sebagai orang Islam kita faham, kita tahu tiada lain sistem dah yang boleh bawa keharmonian, keamanan dan kemajuan untuk negara kita. So macam mana pun kita kena biar orang Cina ni faham Islam. Tak apa, tak terima Islam pun tak apa. Okay. So dari konteks tu, saya akan bermula dengan Dr. Ridwanti. Tengok macam mana dia mengupas, macam mana kita nak rapatkan dengan masyarakat Cina supaya mereka boleh faham apa tu Islam.
Sebenarnya Islam ni bukan satu agama asing. Islam diturunkan sejak masa Nabi Adam dah. Cuma dia tidak dinamakan Islam sebab Islam adalah bahasa Arab. So Islam bahasa Arab ni diwujudkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka dah amalkan dah cara Islam. Nabi Isa dia sebenarnya amal cara Islam, ajaran Islam. Tapi dia tidak panggil itu Islam. Dia panggil itu sebagai apa? Peace. So dari segi Cina pun sebenarnya Allah SWT dah turun dah Islam kepada semua bangsa. Dan setiap bangsa Allah SWT pun ada hantar perutusan dia, nabi dia. Sehingga orang Cina pun ada perutusan dia. So apa yang mereka sampai adalah dari Allah SWT, dan apa yang mereka sampai itu sampai kepada orang Cina juga. Cuma masalahnya oleh kerana banyak genosid, banyak genosid selepas tu, ajaran Islam dapat sebenarnya telah tertukar. Bukan dengan sengaja, kadang-kadang tak sengaja. Nanti saya akan kupaskan apa persamaan yang ada dengan Islam. InsyaAllah saya sekarang menjemput Dr. Ridwan T untuk beri sedikit. Dia suruh kita buat banyak soalan. Tak apa, nanti sampai masa kita akan bagi peluang untuk semua bertanya soalan. So Dr. Ridwan T, so apa yang kita perlu buat sebagai Cina Muslim sehingga masyarakat Cina ni tidak mengasingkan diri dari Islam? Sila Dr. Ridwan T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Saudara pengusin, saudara Hakim Boy, rakan saya Firdaus Wong, rakan saya baru pertama kali saya jumpa saudara Ben, kemudian semua ahli jawatan kuasa One Malaysia Center, ahli jawatan kuasa River Camp, dan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya mari kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berjumpa lagi. Untuk saya ini kali yang kedua. Saya nak sambung sikit apa yang tak sampai malam tadi. Baik, saya nak mulakan begini tuan-tuan dan puan-puan supaya kita tidak berpanjang lebar. Kewajipan berdakwah ini adalah satu kewajipan yang mesti dilaksanakan oleh kita semua. Tak kira kita mu'allaf ataupun yang lahir Islam. Nabi kata ballighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Hari ini kita nak fokus kepada masyarakat Cina. Sebelum itu saya nak bagi sikit sejarah sikitlah. Daripada titik tolak itu baru kita bercakap pasal dakwah pada orang Cina, kan? Islam berkembang ni tuan-tuan bukan atas semangat bangsa. Islam berkembang atas satu kalimah yang kita sebut la ilaha illallah. Ya. Apabila Allah turunkan wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bukan panjang ni, nak bagi satu preamble supaya kita mudah faham, kan? Ya. Islam diturunkan bermula pada satu orang daripada orang kalangan orang Arab ini, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam tersebar sehingga ke seluruh dunia, betul tak? Dan dianuti oleh berbilang bangsa. Saya bagi satu contoh, sebab majoriti etnik minoriti di negara kita ni, India, China, seterusnya, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Kita pergi ke negara India, pergi ke negara China terlebih dahulu, tengok senario. Islam memerintah hampir 1000 tahun di negara India. Islam berkembang kerana apa? Kerana akidah, dakwah itu, akidah yang merubah manusia ini. Sebab itu Islam datang ke India, dia tidak mengarabkan orang India, dia mengislamkan orang India. Budaya, cara hidupnya Islam tidak kacau. Sebab itu tuan-tuan tengok, Islam boleh bertahan hampir 1000 tahun di India. Pergi ke China pula, kejap. Saya buat dua contoh ni supaya senang kita faham, kan? Pergi ke China,
Ya, Islam tidak memerintah di China, tetapi dakwah Islamiah berkembang di China. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di India, populasi keseluruhan dia 1.3 billion. Umat Islam sekarang ini ada 172 juta. Sebab Islam memerintah di sana. Sebab bila ada kuasa ni, senang kita nak menyebarkan Islam ni. Masalahnya bila tak ada kuasa, kan? Islam berkembang ke China pula. Ya, kita tengok sebentar. Sebab ada kata-kata hikmah, utrubul ilma walau kana fisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri China. Hari ni saya pakai jubah ni, semalam saya pakai moden sikit, hari ni saya pakai jubah. Sebab Islam ni boleh pergi belaka, jangan duk stick satu aja. Hari pertama masuk Islam, China dia tak mau langsung, kepiah pun tak mau pakai, jubah pun kadang-kadang tak mau pakai, dia kekal secina-cinanya. Tuan-tuan tidak tunjukkan the universality of Islam. Kena tegur juga Cina Muslim tu, kadang-kadang terlampau kecinaan, tu tak boleh juga. Kita kena buka sikit. Sebab kita bukan berada di negara Cina, tuan-tuan ni. Kita berada di negara yang majoritinya masyarakat orang Melayu. Kena faham juga sensitivity dakwah ini dengan memahami fiqh majority. Itu kena bagi mukadimah sikit tu. Kan apa tu? Ya. Sebab ada orang kadang-kadang ni dia ada satu sikap. Kenapa? Bila dia masuk Islam ni, dia mula ceramah dia, kenapa dia tak mau tukar nama? Tuan-tuan, itu orang semua faham. Tapi bagi mereka nak letak sedikit identitinya, Firdaus Wong, adakah itu merugikan dakwah? Saya letak Ridwan T, saya boleh juga guna Chen Xian Xing ataupun T Chuan Xing, tak ada masalah. Tetapi bila bercakap orang Melayu melihat itu satu yang agak alien, bukan? Kena explain pada dia. Sejarah Cina tak habis lagi, kejap. Ya. Islam berkembang di negara Cina tanpa kuasa, tapi dia berkembang hebat. Tuan-tuan tengok apa tu. Ini belum jawab soalan Hakim Boy tadi. Saudara Hakim Boy tadi, dia moderator, cakap panjang bukan main, bukan? Saya pun nak sambut juga, kan? Supaya saya boleh sampaikan apa yang saya nak sampaikan pada pagi ini, kan? Baik. Saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Islam berkembang di Cina tanpa kuasa, tapi dia berkembang begitu cepat. Pasal apa dia berkembang begitu hebat? Kerana akidah. Islam datang merubah akidah. Islam tidak mengubah cara hidup mereka. Islam percantikkan lagi cara hidup mereka. Sebab itu Islam tak kacau budaya, bahasa, pakaian mereka dan sebagainya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok pakaian orang Cina dulu-dulu, semuanya tutup aurat tau. Kalau dulu-dululah, kalau di negara India kurtanya, sarinya, kan? Di negara Cina kalau tuan-tuan tengok, pakaian mereka dulu sangat-sangat bersopan. Sekarang aja moden sangat, saya pun tak faham jadi apa. Sebab itu nak kata itu sebagai satu adat budaya Cina pun tidak juga. Sebab itu kita perlu fahamkan mereka asal usul. Sebab orang Cina ni dia kaya, dia cukup bangga dengan dia punya tamadun yang beribu-ribu tahun itu. Ya, itu kerajaan dia, keadaan di negara Cina, tuan-tuan. Sebab itu di negara Cina hari ini, oleh kerana Islam tidak memerintah, bilangan orang Islam di negara Cina di sekitar 20 juta macam itulah. Dulu ramai lagi. Disebabkan oleh kekejaman pemerintahan komunis ini, bilangannya makin sedikit. Begitu dengan juga dengan bilangan masjid-masjid di sana. Baik. Balik ke Malaysia. Baik, tuan-tuan, saya nak sebut ini. Negara ini dulu ni dikali sebagai alam Melayu ataupun Malay Archipelago ataupun Kepulauan Melayu. Ini bukan bumi kita, tuan-tuan, asal usulnya saya nak sebutkan. Dulu dunia Melayu berinteraksi dengan dunia luar. Dia berinteraksi dengan dunia Cina, India dan sebagainya. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok teori pengislaman orang Melayu di alam Melayu ini dibawa oleh 3 bangsa besar. Orang Arab, orang Cina dan juga orang India. Betul tidak ni? Bukan? Saudara faham tak? Maknanya orang Melayu dulu yang tidak Islam turut diislamkan oleh orang Cina.
Berapa minit lagi tuan pengurusi? Tak apa. Okey, saya teruskan. Kan? Saya kena bawa cerita ni supaya tuan-tuan kita sama-sama dapat mengikuti bagaimana dakwah yang sepatutnya kita buat. Ya? Orang Melayu turut diislamkan oleh orang-orang pendakwah-pendakwah dan pedagang-pedagang Cina ratusan tahun dulu. Ya, lebih kurang dalam, kalau Islam sampai ke alam Melayu ni lebih kurang 600 tahun lah, lebih kurang lah kan. Dan dibawa oleh 3 bangsa besar, iaitu bangsa Arab, bangsa India dan juga bangsa Cina. Sebab Islam sampai di sana terlebih dahulu, dia agak lewat sedikit sampai ke alam Melayu ini. Sebab itu pengislaman orang Melayu turut dilakukan oleh orang Cina pada masa yang sama. Ya, itu kena ingat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ini, ya, apabila unsur-unsur itu datang, pengaruh itu datang ke alam Melayu, bukan? Tuan-tuan tengok bagaimana orang Cina, orang India cuba mengasimilasikan diri mereka. Lahir golongan Cina peranakan, Baba Nyonya. Tuan-tuan nampak tak? Itu ada di negara kita, kan? Bagaimana mereka ini ada sedikit unsur-unsur, membawa sedikit, mengamalkan serba sedikit cara hidup budaya orang Melayu. Sebab dia datang pada tanah lain, datang ke satu alam yang baru pada mereka. Suka ataupun tidak, mereka nak mesra dengan majoriti, mereka kena serba sedikit assimilate. Kita sebut sebagai asimilasi. Orang India yang datang, tuan-tuan nampak, bila mereka bawa Islam, dan tuan-tuan tengok lahirnya bila India di sini masuk Islam pada masa yang sama, ya, mereka jadi golongan mamak. Betul tak tuan-tuan, kan? Mamak, ataupun kita sebut yang tak Islam tu ada, kita sebut sebagai ceti dan sebagainya. Tuan-tuan perhatikan bagaimana keadaan ini berlaku, ya, bagaimana proses adapt and adopt itu, ya, dan proses memberi dan menerima. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok proses ini berlaku, ya, bagaimana perubahan yang dialami ini, ya, dan daripada mula saya sebut tadi bagaimana Islam berkembang di India dan di China sampai ke peringkat negara kita. Hari ini persoalan baru nak jawab. Apa soalan tadi? Apa soalan tadi? Macam mana kita cari satu pendekatan kepada masyarakat Cina supaya mereka dapat faham dan menerima. Baik, tuan-tuan dan perempuan, ini. Sebab pendekatan dia agak kompleks sedikit. Sebab kita gagal memahamkan orang Cina, ya, terhadap hidup dalam masyarakat majoriti. Tuan-tuan kena ingat, apabila berlaku penghijrahan besar-besaran dibawa pada tanah besar negeri Cina ke alam Melayu ini, ya, proses memahami majoriti itu kurang berlaku. Yang berlaku, mereka bawa dengan sekolah-sekolah mereka bawa dengan silibus mereka bawa dengan cikgu-cikgu mereka. Akhirnya orang Cina duduk dalam kepompong dia saja. Betul tak tuan-tuan, kan? Dia tak bercampur. Dia terus dengan budaya dia sepenuhnya, dengan sekolah dia, bahasa dia dan sebagainya. Begitu dengan sekolah Tamil. Saya tak nak sebut pasal India ni, sebab tadi India dah cakap banyak lah, ya, saya fokus pasal Cina saja. Akibat daripada proses ini sehingga merdeka, ya, kurikulum sekolah itu terus kekal. Cuma kurikulum dia diselaraskan. Kalau dulu kurikulum dia berasaskan kepada kurikulum di tanah besar Cina, dan kemudian hari ini diselaraskan mengikut Penyata Razak 1956. Saya kena bawa sejarah ini, tuan-tuan, supaya kita dapat memahami kenapa Cina hari ini rupanya macam Cina totok seperti di negeri Cina. Sepatutnya kita tidak perlu berdakwah dalam bahasa Cina dah. Bayangkan kalau semua nak berdakwah dalam bahasa masing-masing, gila kita dibuatnya. Ya, sepatutnya tak perlu dah. Sebab bahasa negara kita adalah bahasa Melayu. Ini bukan saja nak bercakap bahasa Melayu, sehingga kan satu peringkat baca Melayu pun tak boleh. Tuan-tuan tahu apabila banci dibuat tahun 2010, kita terpaksa bawa translator
untuk translatekan setiap orang dalam bahasa Melayu sebab dia tak boleh baca. Saya nak sebutkan sukarnya nak berdakwah kepada orang Cina, sehingga kan kita terpaksa jadi lebih Cina pada Cina. Kadang-kadang lebih dia sambut Tanglong, kita lebih Tanglong pada Tanglong. Itu yang saya marah tu. Kadang-kadang lebih lagi kita sedih, kita sambut tahun baru Cina lebih Cina pada orang Cina, kerana kononnya nak menunjukkan, kita nak menunjukkan Islam yang kita bawa itu. Nanti kalau tuan-tuan tak setuju ni, boleh kita boleh bersoal jawab kan, ya, saya nak sebutkan. Disebabkan oleh proses pencinaan sebegini, akhirnya kita mengalami sedikit kesukaran untuk menyampaikan Islam. Ya, nak sampaikan Islam ni kita kena masuk sepenuhnya jadi Cina. Ya, tuan-tuan dapat ikut dah saya cakap ni? Dapat kan? Akhirnya mengalami kesukaran. Nak cakap bahasa Melayu dia tak faham. Sebab 90% orang Cina di Malaysia ni datang kepada sekolah Cina. Dan kebanyakannya tidak fluent dalam bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun tidak seberapa. Dan mereka, malangnya pula, interaksi mereka hanya berlaku sesama mereka saja. Itu daripada sudut sejarah, tuan-tuan ni. Sebagai satu preamble untuk kita sedikit memahami kenapa dan mengapa kita ada sedikit kesukaran untuk mengislamkan orang Cina ni yang ada lebih kurang 6.5 juta. Hari ini yang masuk Islam hanya sekitar 1%. Ini masalah dia. Setelah 62 tahun merdeka, yang masuk Islam hanya 1%. Sepatutnya tinggi daripada itu. Kenapa dan mengapa? Saya jawab nanti dalam pusingan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Ridwan T. Inilah dia profesor yang buat kajian tentang dalam bahagian politik, tapi buat research dalam masyarakat Cina. Apakah masyarakat Cina, macam mana mereka masih kekal pada budaya mereka. Okey, thank you. Sebenarnya kita orang Cina ni, okey, kita kena buangkan pemikiran pendatang. Seperti mana Dr. Teo Kok Siong pernah mengatakan bahawanya orang Cina ni oleh kerana kebebasan budaya, kebebasan agama yang ada, yang perlembagaan negara kita ni bagi, okey, mereka sepatutnya dapat mengasimilasikan diri kepada masyarakat Malaysia. Okey. Oleh kerana kebebasan yang ada ni, mereka telah silap dan mereka ada pemikiran pendatang. Pendatang maknanya dia rasa negara dia adalah negara Cina lagi, ataupun orang Hindu masa kekal pada negara India lagi. Okey, sebenarnya kita di Malaysia, kita perlu wujudkan satu identiti Malaysian Chinese, daripada Chinese betul. Yang Chinese betul di negeri China pun, kalau kita nak balik sana pun saya rasa kita tak nak balik. Sebab apa? Sana ada pemikiran komunism. Orang yang komunis ni tidak percaya pada Tuhan, tiada percaya pada agama, dan bagi mereka Tuhan tu tidak wujud. Okey, kita faham Islam, kita yakin Tuhan ni wujud, kita yakin pada Islam. Okey, kita tak boleh fikir cara negara lain. Kita kena ada wujudkan satu identiti di Malaysia ni. Okey, kita bukan suruh jadi Melayu, tak. Jadi Chinese tapi Malaysian identity. You ada boleh cakap bahasa Cina, boleh, carry on. Okey, you ada budaya tu, carry on. Tapi asal budaya cara hidup ni tidak bercanggah dengan Islam. Bermaknanya kita ada cara kita sendiri. Sebenarnya Islam diturunkan kepada manusia untuk membuang chain yang ada pada minda manusia itu, supaya kita keluar daripada benda-benda yang syirik, benda-benda yang tak Islamik. Okay, so what we are supposed to do is, kita faham Islam sekarang, kita nak sampaikan ni kebenaran ni kepada
orang-orang Cina ni. Okey, dengan itu saya nak tanya Ben juga, apa pengalaman dia sebagai seorang yang sudah memeluk agama Islam dan baru memeluk agama Islam selama 2 tahun kan, dan apa pandangan dia dan apa objektif dia sebagai seorang Cina Islam yang berwibawa, yang caring. Okey, silakan Ben. Okay. Bismillah, Alhamdulillah. Baik, yang pertama sekali saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kerana sudi memberi saya peluang dan ruang untuk berada di atas pentas secara spontan. Kerana saya datang ke sini sebagai seorang peserta. Okey, tak apa. Alhamdulillah, syukur sangat pada Allah. Okey, memang saya baru saja memulai agama Islam, baru 2 tahun, masih bayi. Tapi saya tak pakai pampers dah. Kan, sudah boleh lari dan jalan dan sebagainya. Perkataan dakwah ni pada awalnya bagi saya amat berat. Kerana saya langsung tiada ilmu tentang Islam. Sebab saya masuk Islam hanya semata-mata untuk membahagiakan isteri saya. Oleh kerana dahulu saya adalah penganut agama Kristian. Okey. Jadi bila saya masuk Islam, kita pun pergi hadiri kelas dan sebagainya. Dan salah satu kelas yang dianjurkan oleh IDT dengan bekerjasama dengan Hidayah Center semasa di Pulau Pinang berkenaan dengan pencipta dan ciptaan dan kepentingan berdakwah. Dan masa itulah baru saya tahu ini adalah tugas saya sebagai seorang Muslim untuk menyebarkan risalah Islam, khususnya kepada ahli keluarga saya yang lagi belum Islam dan juga kawan-kawan kita. Sebab kita mesti sayang pada ahli keluarga kita, betul tak? Setuju tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kita pun ada ramai kawan yang belum lagi Islam. Mereka semua baik-baik belaka, betul tak? Dan memanglah bukan senang, tetapi bila kita mempelajari ataupun menghadiri kursus dan sebagainya, dia automatik akan jadi senang. Dan yang paling penting kita kena cuba, kena mula. Sebab bila kita tak mula, kita tak akan mula. Seperti mana semalam Brother Fidah semua ada bagi tahu juga, we have to start. Dan macam saya dulu, saya adalah seorang anak yang tidak patuh ataupun tidak menghormati kepada kedua ibu dan bapa saya. Sebab bukan nak salahkan kawan, ini adalah salah sendiri juga sebab saya bercampur dengan kawan yang dalam bidang kongsi gelap. Sebab itulah ego saya mula naik dan tak pernah mendengar nasihat daripada kedua orang tua saya. Tetapi selepas masuk Islam, Islam sudah merubah kehidupan saya. Daripada menjadi seorang yang tidak baik, menjadi seorang yang baik. Contoh, tahun lepas, semasa Hari Raya Aidilfitri, ada seorang wartawan datang ke rumah untuk wawancara berkenaan dengan saya sebagai seorang Chinese Muslim meraihkan Hari Raya Puasa yang pertama, kali pertama. Dan semasa wartawan datang ke rumah, mereka nampak mak dan ayah yang belum lagi Islam duduk bersama dengan saya. Jadi mereka minta izin untuk wawancara kedua orang tua saya dahulu. Jadi saya pun benarkan. Pada waktu itu saya amat takutlah kan, kerana kita tak sediakan skrip kepada mak dan ayah. Kita tak tahu apa yang mereka nak tanya dan tak tahu apakah jawapan yang diberikan oleh mak dan ayah saya. Jadi soalan yang pertama yang ditujukan kepada mak dan ayah adalah, apakah pandangan kamu? Okey, sebab anak kamu sudah masuk Islam. Dua-dua soalan yang sama kepada mak dan ayah. Mak bagi tahu, sebagai seorang ibu ataupun bapa, anak berhak untuk memilih agama yang dia nak. Yang pertama. Yang kedua,
anak sudah dewasa. Kita sebagai parents ataupun ibu dan bapa sepatutnya sokong kepada anak kita. Okey? Jadi itu adalah daripada bapa saya. Malah bapa saya ada bagi nasihat. Dia kata, saya ada menasihati anak saya, kalau dia nak masuk Islam, jadilah seorang Muslim yang baik. Okey. Soalan yang sama dituju kepada mak saya pula. Pada awal mak saya kata macam ni. Dulu anak saya banyak teruk. Bila mak sebut macam tu, apa perasaan kita? Takut kan? Apa mak nak merepek ni, betul tak? Tetapi dia ada tambah tapi, selepas anak saya sudah masuk Islam, dia sudah berubah. Dulu anak saya selalu tengking kepada saya. Malah tak pernah dengar nasihat saya. Tetapi selepas dia masuk Islam, dia menjadi anak yang baik. Selalu bawa kita pergi makan sarapan pagi. Dia punya akhlak memang, dulu saya seorang yang panas baran, tuan-tuan dan puan-puan. Gangster mah, betul tak? Kita tak boleh tahan tak boleh tahan orang tegur mah. Sebab ego kita tinggi. Tapi bila mak kata saya berubah, macam bukan anak dia lagi. Maksudnya mak sudah terbiasa dengan perangai saya dahulu yang tidak baik. Poin di sini, kita masuk Islam, Islam sudah merubahkan kita menjadi baik dan taat kepada kedua ibu dan bapa. Jadi Islam adalah, sebagai seorang Muslim, kita sepatutnya menyampaikan akhlak yang baik kepada orang yang di luar sana yang belum Islam. Itu penting. Sebab orang yang bukan Islam menilai Islam bukan daripada Quran dan Sunnah. Mereka menilai Islam daripada individu seperti kita, Muslim. Bila kita buat tak baik, dia akan ingat Islam tak baik lah. Kalau kita buat baik, dia akan ingat Islam itu baik. Jadi itu adalah daripada saya sudah kembali kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum. Terima kasih. Boleh nampaklah kita bahawanya Islam ni boleh menukar kita. Okey. Dan juga dakwah ni tak semestinya kita kena cara buat dakwah lisan, tapi dakwah secara amal pun sudah cukup. Okey. So alhamdulillah kita boleh nampak Islam tu macam mana Islam boleh menukar seorang dari yang dulu tak berapa elok sampai ke cara Islam. So dengan tu juga kita kena fikir macam mana kita nak tukar masyarakat yang kurang prihatin tentang penciptanya kepada yang lebih perhatian kepada penciptanya. Sebenarnya bagi orang Cina ni, kalau ditanya sesiapa orang Cina ni, apa yang besar, yang terbesar sekali dalam dunia? Apa yang terbesar dalam dunia? Langit. Dia kata langit. Tapi tanya lebih lanjut tu, langit tu apa? Tak tahu. Yang tahu besar je. Yang besar apa yang boleh dilambangkan seragam besar ialah langit saja. Tian. Apa yang besar sekali? Tian. Sebab dia tak tahu. Itulah peranan kita sekarang. Kita nak bagi tahu mereka apa sebenarnya Tian. Okey, Tian yang berkuasa, Tian yang mencipta. Okey, so sedikit insya-Allah nanti kita akan bincang tentang perbandingan agama. Dan sekarang saya nak jemput Brother Firdaus. Okey, Brother Firdaus ni memang dah biasa dah dalam bidang dakwah. Okey, bidang dakwah dan berdakwah kepada macam-macam jenis masyarakat. Jadi kita nak tanya pengalaman dia ataupun pandangan dia macam mana kita nak rapatkan diri kita dengan masyarakat Cina. Persepsi. Tentang persepsi saya, bukan saja persepsi tapi nak mendekatkan diri macam mana. Okey, sila Brother Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada moderator, merangkap panelis yang keempat, masya-Allah. Kepada sahabat saya juga seorang yang saya kagumi, iaitu Prof Dr. Ridwanti, tapi juga telah diberikan gelaran Datuk, masya-Allah. Memang betul lah Datuk sebab dah dapat cucu.
Dan juga sahabat saya Ben Oi, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila One Center Malaysia letakkan forum ini, dakwah kepada masyarakat Cina, dan saya lihat saya diberikan peluang untuk berganding dengan Prof Ridwanti, saya kata best ni, terbakar pentas nanti. Sebab dulu ada banyak benda, saya akan masuk ke situ, ada banyak benda yang saya kurang setuju dengan dia semasa saya berada di luar bidang dakwah. Banyak benda saya tak suka dengan dia. Banyak benda, saya pernah cakap dengan dia, dia tak marah dah. Tapi bila dah masuk bidang dakwah, ada banyak benda saya dah boleh setuju. Dan insyaAllah nanti kita akan kupas tentang persepsi dan bagaimana kita nak mendekatkan masyarakat Cina kepada Islam. Dan walaupun untuk kawan-kawan kita yang bukan Cina, dia kata, alamak ni pasal Cina, tak ada kena-mengena dengan saya. Ada kena-mengena dengan awak juga. Kerana kita juga hidup di kalangan kawan-kawan kita yang Cina yang belum Islam. Mereka marah saya cakap belum Islam. Tapi suka hati saya mendoakan mereka. Mana lebih best? Saya cakap bodoh ataupun belum pandai? Mana satu lebih best? Bodoh ke belum pandai? Belum pandai. Kalau saya panggil kafir, dia pun tak suka. Habis macam mana? Kafir itu ada dalam Quran. Jadi saya panggil belum Muslim sebagai lembut untuk mereka dekat dengan Islam. Itu saja. Baik. Kita pergi kepada persepsi masyarakat Cina dan bagaimana nak mendekatkan diri mereka dengan agama Islam. Okey? Baik. Yang pertama, bila kita sebut tentang dakwah, semalam saya dah bincang panjang lebar dan Prof pun dah bincang panjang lebar dan juga Brother Shah pun dah bincang panjang lebar. Kita dah tahu dah maklum dah tentang peranan kita sebagai individu Muslim untuk berdakwah. Tetapi yang pertama ialah kita kena faham, bila kita sebut tentang dakwah, kita secara umumnya kita sebut tentang dua jenis hidayah. Hidayah itu irsyad dengan hidayah itu taufik. Irsyad adalah apa yang kita boleh tunjukkan, yakni kita tunjukkan jalan mana nak pergi ke mana. Itu saja. Tetapi taufiknya ialah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak ikut tak yang irsyad tadi tu. Saya bagi contoh, kat depan tu semalam saya dah bagi tahu, ada lubang. Kita bagi hidayah tu irsyad, kita kata kat depan tu ada lubang. Kita sebagai Muslim, kita bagi tahu amaran kepada mereka, kita bagi tahu ada Allah, ada yaumul qiyamah, ada hari kiamat. Kita dah bagi tahu. Itu irsyad. Jikalau mereka mendengar dan berfikir lalu mengambil tindakan susulan daripada apa yang telah kita sampaikan, insya-Allah mereka bakal menerima hidayah itu taufik daripada Allah. Mereka akan selamat. Tapi kalau mereka tak dapat taufik, tak boleh kata Allah tak nak bagi. Mereka yang tak nak ikut hidayah itu irsyad tadi. Jadi kita kena faham peranan kita dalam berdakwah. Kita yang dah memeluk Islam ni, siapa yang tak nak mak bapak dia masuk Islam? Sebab kita yakin Islam adalah agama yang benar. Tetapi sampai satu tahap, kita kena akur apa yang humanly possible dengan apa yang hanya Allah boleh buat. Humanly possible, tunjuk, cakap. Kalau mak bapak kita tak masuk Islam, jangan pula kita salahkan orang. Kalau kawan-kawan kita tak masuk Islam dan kenalan kita tak masuk Islam, jangan pula kita salahkan, cakap, tahu tak, family saya, mak bapak saya tak nak masuk Islam. Walaupun dia nampak saya dah masuk Islam, saya berubah. Dia nampak saya lebih baik, tapi dia tengok perangai orang Islam lain teruk. Ini saya akan jelaskan nanti. Tak nafikan. Dan kita nak dengar nanti, insya-Allah saya akan bahas tentang benda ini juga, tentang suka salahkan orang. Tentang suka salahkan orang. Baik, kita pergi kepada persepsi orang Cina terhadap Islam. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Saya mulakan dengan Prof Ridwanti dulu. Bukan pasal dia, bukan tentang apa yang dia cakap, tetapi persepsi orang Cina. Pertama, semasa saya berada di satu negeri, saya tak mau sebut mana sebab nanti senang nak teka. Ada seorang ahli politik YB, adun kawasan, kawan dengan saya. Dia tanya saya lah, Prof. Dia kata, kami cakap Cina lah, nak cakap Cina ke? Kan nanti orang ingat kita dah masuk Islam tak reti cakap Cina. Tapi pelik, dah masuk Islam tak reti cakap Cina. Dia kata tak Cina. Kalau dia dah lama duduk Malaysia, tak reti cakap bahasa Melayu, tak cakap dia bukan rakyat Malaysia pula. Itu lagi pelik. Tak apalah. Dia tanya kat saya, bro, lu apa pasal lah? Lu punya itu kawan lah. Waktu tu tak kawan sangat pun dengan Ridwanti. Lu punya kawan lah Ridwanti lah. Asyik cakap kita Cina kiasu. Apa ni? Suka tulis itu macam.
cakap kita ini Cina itu. Saya kata, YB, bro, relax dulu bro. Sekarang kita dua saja. Kita heart to heart talk. Dia pun bertenang. Saya cakap dengan YB itu pun Cina juga. Cina belum Islam lagi. Saya cakap dengan dia, YB, sekarang kita dua heart to heart talk lah. Lu Cina, saya pun Cina. Ridwanti pun Cina. Saya nak tanya sama YB lah. Apa yang Ridwanti cakap pasal Cina itu, betul ke salah? Saya nak tanya Cina Muslim lah. Apa yang Prof Ridwanti tulis pasal orang Cina, bukan semua, tapi ada. Saya nak tanya, apa yang dia tulis betul ke tak betul? Tak berani jawab ke? Bila saya tanya dia, YB cakap je, sekarang kita dua. You cakap Ridwanti tulisnya barang salah ke tak, betul ke salah? Kalau salah, you pergi saman sama dia. Lepas tu dia jawab dengan saya pelan-pelan, bro, betul lah. Saya cakap, YB, kalau betul, kenapa lu marah? Politik mah. Faham maksud saya? Yang pertama, saya nak bagi tahu persepsi masyarakat Cina terhadap Islam sebenarnya lebih banyak dibentuk dari segi kecenderungan politik mereka berbanding dengan berpandukan apa yang mereka kaji melalui Al-Quran dan Sunnah. Mereka ni mungkin kita tak masuk bab politik ya, tetapi tak nak di Malaysia dan di seluruh dunia, kita tak boleh lari daripada isu membincangkan isu politik. Kita tidak mempolitikkan Islam, tetapi kita biarkan Islam yang memimpin politik. Itu cara kita. Dia tidak boleh lari daripada kecenderungan politik. Dulu orang marah Prof, sorry lah, bukan hari ini tajuk dia bukan macam mana nak berdakwah ikut cara Prof, bukan. Dulu orang marah kata, oh ini ini Ridwanti UMNO punya orang, teruk punya orang. Tapi peliknya, saya pun terkejut. Rupa-rupanya dia ahli MCA seumur hidup. Mana UMNO dia? Mana Melayu dia? Orang kata dia lagi Melayu. Saya kata dia lagi Malaysian berbanding dengan ramai Malaysian. Setuju ke tak setuju? Ini bukan bodek dia tau. Dia bukan boleh bagi saya datuk. Jadi persepsi mereka banyak dibentuk melalui pandangan politik mereka. Contoh mereka adalah daripada parti A. Mereka nampak parti A ni lebih memperjuangkan Cina. Jadi parti Cina ini mereka sokong. Jadi apa juga yang datang daripada parti lain, mereka akan nampak resis dan sebagainya. Tapi kalau parti mereka sendiri buat, mereka akan diam 1000 bahasa. Seperti syaitan bisu. Itu kecenderungan mereka. Sokong tak sokong, tak apa, saya ada stand saya. Siapa nak saman silakan. Saya pun ada kawan-kawan daripada both side. Saya tahu apa yang mereka cakap. Depan saya, belakang saya, depan media, semua berbeza. Okey? Jadi persepsi mereka pertama, contoh, saya bagi contoh. Persepsi mereka kata, oh melalui politik, dia kata Islam ini orang Islam ni teruk. Betul ke? Macam tak setuju je, macam mana ni? Tak. Mereka kata orang Islam ni, orang Melayu ni teruk. Orang Cina yang dah masuk Islam ni, dia dah lupa asal usul. Betul ke? Tak betul. Tapi mereka baca mantra itu seperti itu adalah kitab suci, seperti benda itu adalah betul. Tak apa, kita gunakan logik yang sama. Kalau dia kata ada orang Melayu yang teruk, maka dia hantam Islam. Ada orang Islam yang teruk, maka dia hantam Islam. Soalan saya nak tanya, adakah penganut agama lain semuanya malaikat? Tak ada yang tak betul? Tak juga. Kenapa tak hantam? Kenapa hanya hantam Cina saja? Kenapa hanya hantam Islam saja? Itu sesuatu logik yang tak boleh pakai. Kita tak nafikan ada orang Melayu yang tak baik, tapi ada juga Cina, India dan bangsa lain dan agama lain yang tak baik. Yang rasuah orang Islam pun ada, walaupun tak sepatutnya buat. Tetapi orang Cina, India yang agama lain tak ada kah? Maksud saya, persepsi mereka banyak dibentuk melalui bias mereka. Yang kedua, orang Cina, persepsi mereka terhadap Islam adalah mereka sangat berbangga dengan ketamadunan mereka. Ada sesuatu yang ditulis oleh Yi Lingqing dalam buku dia The Chinese Dilemma. Saya percaya majoriti Cina yang ada kat Malaysia tak pernah baca buku tu. Siapa pernah baca The Chinese Dilemma? Tak ada. Sebab dilema dia pun tak baca. Dia selalu di persimpangan dilema. Apatah lagi kalau kita yang memeluk Islam ni, kadang-kala kita macam ditarik tali. Kita kat tengah-tengah, alamak, saya nak berdakwah pada family.
Tapi mereka hantam Islam. Perlu ke saya bertegas? Tapi sini saya dah Muslim. So macam mana? Kita selalu stuck in between. Tapi insya-Allah, kalau kita dah faham Islam, keimanan tu ada, kita tahu macam mana nak handle situasi itu. Situasi tarik-tarik itu. Yi Lin-ching sebut, dia Yi Lin-ching dan juga ada satu lagi buku. Buku ini ditulis oleh bekas Presiden American Chinese Business Chambers. Nama dia Chu Ning-ching. Pun tak pernah baca kan? Nama buku tu adalah Black Heart Take Face. Bukan, Take Face Black Heart. Take Face Black Heart. Kalau nak pergi, beli dekat Amazon. Take Face Black Heart. Chu Ning-ching, dia mendatangkan satu teori. Dia kata, ini orang Cina yang cakap tau, bukan saya. Chu Ning-ching yang cakap, saya ulang saja. Dia tulis buku ini kerana sewaktu dia jadi Presiden American Chinese Business Chamber, ada orang cuba gulingkan dia, nak ambil alih kuasa dia, lalu dia tulis buku itu hantam Cina balik. Ini Cina hantam Cina tak apalah, tak resis. Chu Ning-ching sebut, ini bukan saja Cina sebenarnya. Saya tak suka cara dia stereotype generalize. Saya tak suka. Tapi ada kebenaran. Kerana sikap ini ada pada setiap manusia. Bukan saja Cina. Dia kata, take face bermaksud, bila belum mencapai kejayaan, dia akan merayu, dia akan muka tebal, pergi, tak apa. Nak saya pakai songkok, no problem. Nak saya buat apa, boleh. Nak saya, kalau Cina cakap, zhou ngao zhou ma tu mo mantai. Faham tak? Zhou ngao zhou ma tu mo mantai. Maksudnya jelah, saya jadi kuda kah, jadi lembu kah, pun tak ada masalah. Sebab I have nothing. Because I want something. So take face, muka tak malu. Buat muka tak malu. Tapi, bila dah berjaya, dia take face awal, akhirnya dia jadi black heart. Hati hitam. Apa yang dimaksudkan dengan hati hitam? Chu Ning-ching sebut, black heart ialah bila mana dia dah dapat kejayaan, hati dia mula jadi hitam dan dia jadi sangat kejam, dan muka malu dia tadi sekarang dia boleh melakukan kekejaman terhadap orang yang pernah membantu dia. Seperti pepatah Melayu sebut, melepaskan anjing yang tersepit. Lalu dia bagi satu kisah lama di negara China dulu. Dia kata, dulu ada seorang budak kampung di China. Sebab antara profession yang paling best di negara China dulu ialah menjadi sarjana di istana. Betul ke? Menjadi sarjana. Dan kampung itu tak ada sarjana. Jadi mak bapak kepada budak ni, dia nak anak dia masuk sarjana. Lalu mak bapak dia dengan budak itu sekali, dia pergi merayu orang kampung, tolonglah, tolong, sokong anak saya belajar supaya kampung kita boleh berbangga dengan dia. Tolonglah, tolonglah, tolonglah. Memang muka tebal. Dan selepas itu dia melalui peperiksaan, ujian, dan dia lulus, dan dia masuk ke istana jadi sarjana. Dan sebab lepas itu apa dia buat? Dia balik ke kampung, dia buat kenduri macam kenduri doa selamat lah. Dia buat kenduri doa selamat, nak berterima kasih kepada penduduk kampung dia. Bila dah buat kenduri, esoknya dalam kampung itu hanya seorang saja lagi yang masih hidup, iaitu dia. Yang lain-lain termasuk mak bapak dia semua dah dibunuh. Dia bawakan cerita ini, dia kata, tujuan si sarjana ini membunuh semua penduduk kampung dia supaya tak ada siapa yang boleh menceritakan dan membocorkan latar belakang dia sebelum dia jadi sarjana, how he is. So dia jadi black heart. Baik, Yi Lin-ching sebut dalam buku dia, dia kata orang Cina berbangga dengan ketamadunan 5,000 tahun. Betul tak sahabat-sahabat semua? Yang Cina ke India ke Kadazan, kalau bertemu dengan orang Cina, mindset dia ialah, apa pasal saya mau masuk Islam? Ini tamadun Arab baru berapa tahun? 1400. Melayu apa punya tamadun ada? Berapa? Few hundred years. Kita Cina, Chin Lin Lexi Leyao Mo. Betul kah? Biasa dengar tak? Kalau kita nak berforum, setakat nak cakap play safe, tak payahlah. Kita sembang dekat kedai kopi okey lah. Macam ada orang ajak saya debat, lepas tu nak ajak sembang mamak. Tak. Mereka berbangga dengan 5,000 tahun. Mereka rasa tamadun ini adalah yang terbaik. Tapi jangan lupa, jangan berhenti di situ. Mereka hanya ingat tamadun 5,000 tahun. Tapi dalam tamadun 5,000 tahun Cina itu, pernah dengar tak Yang Kuei Fei, Lady Yang?
Termasuk dalam 5,000 ketamadunan Cina itu, pelbagai rasuah, bunuh-membunuh, rampasan kuasa dan sebagainya. Contoh senang untuk kita faham ialah Lady Yang Kuei-fei. Yang Kuei-fei itu adalah menantu kepada Maharaja Tang Meng Huang. Dia adalah menantu kepada Maharaja Tang Meng Huang. Tetapi kemudian Yang Kuei-fei menjadi gundik kesayangan kepada bapa mertuanya sendiri. Tahu kenapa? Sebab Maharaja Tang Meng Huang membunuh anaknya sendiri supaya dia boleh kahwin dengan menantu dia. Kenapa yang ni tak cerita? Dia sangat berbangga dengan 5,000 tahun. Tak apa, okey je. Okey je. Tetapi persepsi mereka terlalu berbangga sehingga mereka nampak Islam ni tak baik dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi persepsi. Banyak lagi persepsi, tetapi kita kena hormat masa. Nanti ada sesi soal jawab. Kalau ada ruang dan kesempatan, mungkin nanti boleh tanya bagaimana, apa lagi jenis-jenis persepsi dan bagaimana kita nak mengatasi semua itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Brother Firdaus Wong. Ni tak surang tepuk pun dia orang sendiri tepuk. Okey. Sebenarnya apa first round yang kita lalui tadi ialah kita memberi satu latar belakang ataupun introduction kepada masyarakat Cina kita ni. So masyarakat kita Cina ni masalah yang ada, jadi macam mana kita nak mengatasi. Dan of course the best way to introduce to them a better life ialah melalui Islam. Islam is the best way. Tak ada yang lain. Tapi kita kena ingat Islam ni bukan dengan kebanggaan 5,000 tahun not necessary we have to follow follow the Chinese civilization. Islam ada petunjuk, Islam ada cara dia. So kita nak ahli keluarga kita baik, nak orang-orang Cina ni yang kita sayang kononnya itu baik, kita perkenalkan Islam. Islam ni bukan asing. Islam sebenarnya untuk manusia. Dan Allah yang mencipta kita semua ni, Allah yang mencipta kita ni laki dan perempuan, dan mendirikan kita berbilang kaum, berbagai bangsa. Dan di antara ahli-ahli bangsa semua ni, yang mana satu bertakwa, maknanya sesiapa yang kenal Allah SWT. Tak kira pun India ke, Cina ke, Melayu ke, asal dia kenal siapa pencipta dia, dia adalah manusia yang terbaik. Bermaknanya kalau kita Cina, kita faham Islam, kita kenal siapa pencipta tu, kita adalah Cina yang lebih baik sebenarnya. Sebab kita kenal siapa pencipta kita yang benar. Berbanding dengan orang Cina yang bangga sangat dengan 5,000 tahun punya tamadun tapi tak kenal siapa pencipta dia. Kita tak boleh elak. Kalau asal kita hidup dalam dunia ni, pencipta kita ialah Allah SWT. Kita tak ada yang lain. Yang lain itu adalah rekaan manusia. Rekaan manusia kerana kelemahan mereka. So banyak cara hidup orang Cina ni, mereka sebenarnya adalah Islamik. Tetapi mereka tidak faham. Mereka ingat dengan kebanggaan civilization mereka tu, dia ingat Islam ni datang kemudian tu, Islam ni tak cukup, tak lengkap. Dengan satu saya nak bagi, sebelum saya bagi peluang sebenarnya, bagi 5 minit setiap seorang. Lepas tu kita akan buka ruang ni kepada soal jawab. Sebab saya diarahkan untuk berikan banyak masa untuk soalan jawab. Okey, sebelum saya nak serah 5 minit kepada ahli panelis kita ni, saya cuma nak bagi tahu sebenarnya bagi orang Cina, okey, mereka hormat kepada nenek moyang mereka sehingga mereka menyembah. Sebenarnya itu cara Islam tapi sudah serong. Okey, mengapa, macam mana saya akan terangkan. Kita sebagai orang Islam, apa yang kita boleh bawa selepas kita mati? Tak ada benda, cuma 3 saja. Satu ialah amalan kita yang kita pernah buat kebajikan. Okey, lepas kita mati, pahala itu akan sampai walaupun kita sudah mati. Selepas kita buat amalan yang baik, kebajikan kita. Nombor 2 ialah ilmu. Ilmu lah kita sampaikan. Kalau orang tu tak pandai, dia datang kepada kita, suruh kita ajar dia macam mana buat char kway teow, kita ajar dia dan dia berjaya dengan menjual char kway teow je. Selagi dia berjaya, selagi anak-anak dia dapat manfaat ataupun masyarakat dapat manfaat dari char kway teow dia akan dapat pahala. Okey, dia ilmu yang dia dapat. Dan last kali ialah apa dia? Doa-doa.
doa-doa anak-anak dia kepada dia selepas dia meninggal. Okey, itu yang akan sampai pada dia. Tapi ini sebenarnya ciri-ciri Islam yang ada pada orang-orang Cina ni, perbudayaan Cina ni yang sudah serong. Apa orang Cina buat? Dia sembah nenek moyang. Okey, dia sembah nenek moyang. Dia ingat nenek moyang boleh tolong dia, ataupun dia nak hormat nenek moyang dia, dia sembah ibu bapa dia yang sudah meninggal. Sebenarnya yang dia sepatut sembah, dia sebab minta dari Allah SWT untuk kebaikan ibu bapa ataupun nenek moyang dia, bukan dia sembah pada nenek moyang. Dan oleh sebab tu orang Cina dia kata, oh, kita kena ada kita lebih suka anak lelaki daripada anak perempuan. Sebab apa? Anak lelaki ni boleh bawa nama saya dia, dan dia boleh bawa keluarga dia untuk sembah ibu bapa ataupun sembah saya selepas saya mati. Sebenarnya tidak, tak boleh. Itu adalah satu amalan yang sudah serong. Dia serong. Sebenarnya amalan ajaran Islam yang menyuruh kita doa kepada Allah SWT untuk kebaikan ibu bapa. Dan sekiranya kita, anak kita tidak doa kepada Allah SWT ataupun tidak tahu macam mana nak doa kepada Allah SWT untuk kebaikan ibu bapa, maknanya dia tidak faham Islam ataupun dia bukan Islam, macam mana ibu bapa dia boleh dapat? Tak dapat langsung. So in other words, kalau kita nak anak kita doa ialah doa kepada Allah SWT, bermakna mereka perlu understand Islam, bermaknanya mereka kena faham Islam, praktis Islam, dan mereka doa kepada Allah SWT untuk kita. Ini kita sebenarnya kena sampaikan kepada orang-orang Cina kita ni. Sebenarnya apa yang dia bangga dengan 5,000 tahun punya kebudayaan ataupun civilization tu sebenarnya sudah serong, tapi ikut pada Islam. Islam bukan untuk Melayu saja, dia untuk kita manusia. Okey, dari segi itu saya ingin nak tanya ni Firdaus, kita pusing balik. Yang last jadi the first. So Brother Firdaus, yang dalam satu buku awak pernah tulis, sana buku apa? Apa lagi Cina mau? Apa lagi Cina mau? Ya. Dia pernah tulis satu, kalau nak beli, nak tahu apa dia tulis lebih detail, belilah buku tu. Ini bukan promosi tapi satu. Tak apa, nanti saya bagi commission 5%. Okey. Dan dalam buku tu you pernah bincang tentang macam mana wujudnya sesuatu watak ataupun toko yang selalu disembahyang orang-orang Cina. Bukan saja orang-orang Cina, sampai orang India pun sembahyang. Okey, toko kita panggil tu, yang orang Cina panggil latuk. Ada orang Cina yang bukan Islam, dia sembah satu toko yang berkopiah putih, kadang-kadang ada tengkolok lagi. Okey, ada keris. Ada keris lagi. Ya, ada keris. Okey, saya serah pada Brother Firdaus untuk beri lebih sedikit tentang pencerahan. Baik. Terima kasih kepada sahabat saya, moderator, seorang senior yang hebat, Masya Allah. Baik, sebelum tu saya nak cakap terima kasih dan selamat datang kepada cikgu sekolah rendah saya, Cikgu Rosdi yang ada di situ. Waktu tu saya masih kapih ketika dia mengajar saya. Tapi Alhamdulillah, dia mengajar saya di sekolah rendah dan dapat berjumpa balik dengan dia. Dan antara adab yang diajar dalam Islam ialah senantiasa mengenang budi guru kita. Tak kira mereka siapa, tak kira kita hari ini ingat kita ni hebat mana, tanpa guru kita, kita tak ada apa. Mereka ajar kita ABC, itulah kekal sampai hari ini. Baik, kita pergi kepada soalan dia tadi, iaitu tentang ada satu sembahan dalam masyarakat Cina, iaitu apa yang disebut sebagai, kalau orang Cina disebut Latuk Kong, Latuk Kong, ada sebut Natuk Kong, tapi orang Melayu sebut Datuk Kong. Jadi apa itu Datuk Kong sebenarnya? Datuk tu macam Datuk, Kong tu apa Kong? Apa ke mana? Tom Yam Kong ke apa? Bukan. Ya, bukan. Begini, kita kena faham tentang sedikit budaya, dan saya nak cakap terus terang, ramai orang Cina sendiri dia tak tahu pun. Dan malahan saya boleh kata sebelum memeluk Islam, nak kata faham sangat tentang agama Buddha, saya pun tak berapa faham. Saya nak tanya, okey, boleh tak angkat tangan sekejap? Tak boleh angkat tangan, angkat kaki. Sebab saya tahu tangan tu sedang sibuk main WhatsApp kan. Okey, sebab bukan main WhatsApp hantar kat mesej-mesej, dia sedang hantar maklumat daripada program ni. Okey.
Berapa ramai orang Cina yang sebelum memeluk Islam pernah baca kitab Tripitaka dalam kitab Buddhism? Angkat tangan. Okey, yang tak pernah baca angkat tangan. Tak pernah baca. Oh. Okey, apa lu orang baca dulu? Tong Seng. Tong Seng mau tilik nasib. Tim Hyong dia bakal colok. Okey. Baik. Saya nak bagi tahu satu realiti sebab ada orang marah bila saya tulis buku itu. Dia setakat tengok tajuk, tapi dia tak baca konten. Dan kena faham forum kali ini macam mana nak berdakwah kepada masyarakat Cina, bukan macam mana nak condemn Cina. Kena faham. Tapi kadang-kala dalam nak berdakwah kepada masyarakat Cina, kita kena juga faham apa persepsi dengan mereka punya tentangan kepada kita supaya memudahkan kita neutralize serangan mereka. Okey? Baik. Yang saya nak maksudkan di sini ialah ramai orang Cina dia tak tahu apa yang mereka buat, tetapi mereka kritik kita bila kita cakap. Dan mereka kata, lu tak boleh cakap, saya boleh cakap. Tak boleh lah, itu macam. Okey? Apa itu Datuk Kong? Baik. Kita pergi kepada negara Cina dulu. Sebelum orang Cina dia berhijrah ke tanah Melayu, okey? Dia berhijrah ke tanah Melayu. Mereka di sana, mereka ada sembahan apa yang dipanggil sebagai Tu Ti Kong. Pernah dengar? Tou Ti Kong. Tu Ti Kong, Tuhan Tanah. Kalau nak bagi kita faham ya, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua, Tu Ti Kong ni, dia macam kalau dalam orang Melayu, dia ada percayakan setiap kawasan tu ada penunggu dia. Betul ke tak? Kalau orang Melayu, kan kalau masa kecil-kecil, muda-muda dulu kan, saya sebagai non-Muslim, kalau nak kencing tepi jalan, mak bapak akan bagi tahu, cakap cemeh ngoliu, cemeh, excuse me. Betul ke? Okey, Cina pun setuju, okey lah. Jadi dia kata cemeh sebab takut ada penunggu tengah tunggu kat situ, you kencing dekat muka dia. Tak apa. Jadi masyarakat Cina, mereka ada satu konsep, setiap kawasan tu dia ada penunggu dia. Dia masuk ada dewa dia, ada Tuhan dia. Dia macam abang long kawasan lah, senang. Ayanda. Begitu. District officer dia. Setiap kawasan tu. Jadi bila di China, mereka ada Tu Ti Kong. Dan bila mereka berhijrah ke tanah Melayu, Tu Ti Kong di sana tak boleh bawa ke sini sebab mereka tak ada visa dengan pasport nak masuk. Tak, itu contoh je. Jangan kata hina agama. Saya nak bagi kita mudah faham. Kadang-kadang saya tak tahu kenapa kadang-kadang hari ini hati tisu sangat. Dulu 80-an, 90-an kita membesar sesama kawan-kawan kita yang berbagai bangsa, pelbagai agama. Sempoi ya. Tanya cikgu saya. Kalau cikgu saya, kawan-kawan Melayu saya kata, Wai Hong, lu Cina balik Tongsan lah. Kita cakap sama India, lu India balik India lah. Lu Melayu balik kampung lah. Tak ada apa hal. Kita boleh peluk-peluk, minum air kok sama-sama, no problem. Hari ini hati tisu, cakap sikit saja mau komplain. Apa punya? Cakap semakin maju, otak makin lembab. Jadi, bila mereka datang ke tanah Melayu, mereka tak boleh bawa sekali Tu Ti Kong sebab Tu Ti Kong tu hanya di kawasan situ. Dia hanya ada power di kawasan situ. Jadi bila sampai sini, you see, ini juga antara fitrah manusia. Iaitu dia selalu rasa ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada dia, yang dia nak sembah sesuatu. They want to worship something. Jadi bila sampai ke tanah Melayu, what should we worship? Apa yang kita boleh sembah ni? Dan waktu itu di tanah Melayu, dan benda ini tak ada kaitan dengan Islam, tetapi apa yang dilakukan oleh orang Melayu, macam apa yang terjadi di Pulau Besar Melaka, di mana makam-makam, kubur-kubur, mereka buat apa? Mereka jadikan sembahan. Mereka minta, mereka sembelih kambing di situ. Tak boleh. Jadi apa yang berlaku, mereka datang sini, mereka nampak orang Melayu, dia sembah apa yang dipanggil sebagai Datuk Keramat. Bukan Datuk Keramat kat Ampang tu. Pernah dengar kan? Ada tak Datuk Keramat? Yes. Jadi mereka nampak orang Melayu sembah Datuk Keramat, dan bila ada sedikit pergaulan, mereka nampak, Datuk Keramat, Datuk Keramat. Ini mesti ini Tu Ti Kong. Jadi mereka, you see, asalnya mereka okey. Jadi apa yang mereka buat? Mereka mengasimilisasikan ini Melayu punya, ini tempat tuan tanah siapa? Apa salah? Tak berani cakap ke? Datuk Mufti sudah cakap. Ini tempat asalnya apa? Melayu. Tanah Melayu. Jadi bila Cina datang dulu, mereka pun tahu ini tanah Melayu.
Jadi bila mereka datang sini, tanah Melayu, mereka tahu ini tanah Melayu, dia punya tuan tanah mesti Melayu. Itu yang kuat, yang ada power itu, devil itu pun mesti Melayu. Jadi mereka pun mau Cinakan sikit mah. Jadi mereka pun jadikan ambil Datuk Keramat, tapi dia tak ambil Keramat, dia ambil Datuk. Lepas tu Tu Tikong tu pun Datuk juga, Akong mah. Akong itu pun Datuk juga. Jadi dia tak apalah, kita win-win situation, Datuk campur Kong, letak Datuk Kong. Mereka tahu kawasan tu adalah orang Melayu. Jadi nampak, bila mereka nak sembah Datuk Kong, kebiasaannya kalau nampak yang patung-patung Datuk Kong ni, ialah mereka pakai kopiah, pakai songkok, pakai tengkolok, lepas tu ada bulan, ada sabit, lepas tu dia ada keris. Dan kalau biasa nampak, berhala tu dia diletakkan dalam satu tempat kecil tu, dan untuk Datuk Kong tu diletakkan dalam tempat itu. Dan kebiasaannya bawah tu dia ada tangga. Tahu kenapa ada tangga? Kan rumah orang Melayu, rumah kampung ada tangga, takut banjir. Jadi ada tangga. Dan bila mereka buat penyembahan, bila mereka sembah Datuk Kong, ialah mereka tak akan hidangkan arak, mereka tak akan hidangkan daging khinzir. Tahu kenapa? Lu gila kah? Itu Melayu makan, mana ada makan ini semua? Yang kafir pun tahu Melayu tak makan itu. Peliknya Melayu ada yang mau makan. Tak apalah, itu lain cerita. Kan? Jadi mereka sembah itu. Dan tahu ke tidak, bila mereka nak letak Datuk Kong itu, ataupun bila mereka nak bersihkan Datuk Kong, ataupun bila mereka nak cat semula Datuk Kong yang cat dia dah pudar, antara ritual yang mereka perlu buat ialah mereka kena pakai songkok, mereka kena pakai kain, kena pakai biji tasbih besar, kecil pun tak apa. Lepas tu baru boleh pegang itu Datuk Kong dan cat warna. Dan antara Datuk Kong yang disembah di Malaysia yang sangat popular, yang ada di Banting, adalah Sultan Abdul Samad. Itu memang clear cut, Sultan Abdul Samad. Jadi mereka sembah yang itu. Dan mereka juga ada apa yang dipanggil sebagai proses menurun. Proses menurun. Apa itu proses menurun? Bagi mereka, mereka kata, itu perspektif mereka. Perspektif mereka ialah, proses menurun ialah, seorang pengantara akan menyeru Datuk Kong itu untuk datang ke badan dia, supaya Datuk Kong ini, dia boleh bantu mereka selesaikan masalah mereka dan sebagainya. Itu perspektif mereka. Perspektif Islam, nak jawab senang. Kita percaya yang masuk tu adalah jin. Itu perspektif Islam, untuk terangkan kepada orang Islam. Okey? Dan bila dia nak buat proses menurun, apa yang berlaku ialah, orang yang nak buat proses menurun ini, dia kena pakai baju Melayu dan kena berpakaian seperti orang Melayu, supaya Datuk Kong tu kenal itulah badan yang perlu dimasuk. Jadi bila masuk, dia akan ketuk. Bila dah ketuk, lalu bayangkan yang tadi medium tu, dia tak reti nak cakap bahasa Melayu, pelat, cakap bahasa Melayu pun tak boleh. Sudah masuk badan, itu Datuk Kong dah masuk badan, mereka akan Assalamualaikum. Dia punya penganut tu, yang sedang nak sembah Datuk Kong tu, yang selama ini tak nak berasimilasi dalam Malaysia, nak bercakap bahasa Melayu, sebab ini Datuk Kong bagi Assalamualaikum, semua pun Waalaikumsalam Datuk, Waalaikumsalam. Dia pun tiba-tiba pandai Waalaikumsalam. Kenapa saya berani cakap? Sebab semua ni ada video, semua ni ada bukti. Mereka nak kata saya hina agama Cina, tak boleh, saya pun Cina juga. Tak, mereka sebenarnya yang menghina diri sendiri kerana mereka sendiri tak faham. Bukan saya cuma menerangkan berdasarkan fakta. Itu saja. Kalau bercakap tentang fakta pun dikira menghina, maka kamu tak boleh cakap saya lelaki, sebab faktanya saya lelaki, itu pun menghina. Logik kena pakai. Jadi bila mereka buat, sebab itu kan beberapa bulan lepas viral video berkaitan seorang lelaki ni. Ini masalah dengan ahli politik Melayu. No, seriously, semua nak dipolitikkan, semua nak dijadikan sebagai isu perkauman. Kalau kamu ni jahil tentang kepercayaan agama lain, kamu nak berpolitik suka hati kamu. Tapi jangan mempolitikkan bangsa ini. Ini isu ini sembahan mereka. Sampai kata nak mempolitikkan isu ini. Cakap orang Cina apa hina Melayu lah, hina Islam. Come on lah. Ini adalah kepercayaan mereka. Maksudnya kamu dah jadi ahli politik lama dah, kamu pun tak tahu apa kepercayaan dengan adat budaya masyarakat lain, kamu nak panggil kamu diri ahli politik, jahil. Tak kisahlah kamu dari mana parti pun, jangan mempolitikkan benda ini. Ini adalah sembahan mereka. Tak setuju? Okey,
Tak setuju buat dakwah supaya mereka masuk Islam, mereka berhenti sembah. Simple. Mereka juga ada yang mempertuhankan Jesus. Kita pun tak setuju. Tapi adakah kita nak menghalang mereka pergi church? No way. Kalau tak nak bagi mereka bagi church, senang saja. Dakwah, ajak mereka masuk Islam, jangan pergi church, datang masjid. Jangan semua benda nak dipolitikkan. I don't care. Mana-mana pihak sekalipun. Tak faham, tanya orang yang faham. Surah Al-Anbiya surah 21 ayat ke-7 dengan surah An-Nahl surah 16 ayat 43. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak tahu, tanya orang yang tahu. Jangan buat-buat tahu. Masalah kita banyak boleh diselesaikan kalau kita jangan belagak pandai. Jangan cuba nak mempolitikkan segala sesuatu. Yes, saya ada benda yang saya kritikal. Tetapi have to be fair. Islam agama yang adil, suruh kita berlaku adil. Itu saja. Jadi penyembahan Datuk Kong ini, sahabat-sahabat semua, itu adalah penyembahan mereka. Dan kita kenal, kita tak setuju, tapi kita hormat. Itu saja. Jangan melampaui batas dalam membenci, dan jangan melampaui batas dalam mencintai sesuatu. Pastikan when you have no knowledge about something, orang tak tahu kita bodoh sehingga kita bersuara. So kalau kita tak pasti, tak apa. Jangan semua benda nak komen, nak tulis kat Facebook, nak hantam orang, wahai kita tak tahu. Jadi tutup mulut, tanya orang yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, kita sebagai orang Islam, kita dah faham dah sebenarnya Islam. So kita nak yang terbaik kepada ahli keluarga kita. Bukan saja ahli keluarga kita, kawan-kawan baik kita, dan kalau boleh masyarakat Cina kita. Okey. So kita sebenarnya sayang kepada masyarakat Cina ni. Tapi macam mana kita nak sampaikan? Kita tak mau mereka salah faham. Kadang-kala ada yang mengatakan kita nak memelayukan mereka. Tidak. Kita nak sampaikan sesuatu yang benar, yang Allah SWT sudah beri kepada kita sejak mula dulu, tapi sekarang dia bagi yang terkini. Macam handphone. Kalau kita ada model yang terkini, kita ambil model yang terkini. Yang model lama kita tak mau pakai dah. Wah, mana bukan 12.30. Jam saya lambat ke? Pukul berapa sekarang? Okey. So, kita sayang kepada masyarakat Cina ni. Jadi sekarang kita nak sampaikan Islam. Okey, Ben, macam mana kita nak convince masyarakat Cina ni, ataupun macam dengan cara apa? Mungkin secara kecil-kecilan dulu, lepas tu kita berkembang. Macam mana kita nak beritahu mereka, Islam ni sebenarnya untuk mereka. Bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang India saja, tapi untuk orang Cina juga. Sebab Allah yang mencipta kita semua, Allah yang bagi sistem untuk kita semua ni. Macam mana kita nak start, macam mana kita nak tunjuk kepada mereka, kita sayang pada mereka, dan Islam ni adalah untuk awak juga. Mungkin cara kecil-kecilan dulu, lepas tu kita berkembang. Macam mana tu? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Moderator. Okey, apa yang kita boleh buat dengan masyarakat Cina, caranya yang paling senang dan efektif, okey, adalah sedemikian. Kita boleh bekerjasama dengan surau ataupun masjid yang berdekatan dengan rumah kamu. Okey, yang kami pernah buat di Surau Sutra Prima Seberang Jaya, yang baru-baru ini pernah ada keluar di surat khabar, bahawa kita ada buat jamuan. Okey, jamuan Tahun Baru Cina ataupun jamuan Hari Raya Aidilfitri. Kita boleh mengajak semua masyarakat Cina yang karya di situ, di karya surau ataupun masjid. Okey, sebab boleh katakan ramai masyarakat Cina, mereka memang tak pernah menjejak kaki ke dalam surau ataupun masjid. Okey, bukan semua, okey, tapi kebanyakan. Dengan itu kita boleh pergi ke rumah untuk membuat jemputan. Okey, jemputan. Okey, bila mereka datang ke sana, kita boleh menyantuni mereka dengan membuat sedikit jamuan makan, dan kita boleh buat mosque tour ataupun surau ataupun masjid yang terbuka, supaya kita mengajak dia ke dalam masjid untuk menerangkan tentang Islam. Okey, secara clear cut lah kan. Apa itu, kenapa ada khutbah, kenapa ada saf, siapa Allah, kenapa harus ambil wudu dan sebagainya. Jadi mereka mesti rasa
ingin sangat nak masuk ke dalam, kan? Mereka tak tahu apa yang kita buat ke dalam. Mungkin dalam masjid atau surau ada patung kah? Ataupun kena pegang colok kah? Itu adalah pemikiran saya dahulu sebelum saya Islam. Dan saya pun ingatkan, dalam masjid ataupun surau hanya untuk orang Melayu sahaja. Sebenarnya tidak, kan? Kita kena mengajak mereka ke sini, ke rumah Allah. Kemungkinan besar mereka akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Ataupun kita pun boleh buat join NGO yang membuat street dakwah. Okey, street dakwah dengan menyampaikan risalah Islam. Kita tak perlu mempunyai ilmu yang tinggi, tak perlu menjadi seorang sebagai Dr. Zakir Naik ataupun Brother Firdosmo ataupun profesor ataupun tuan moderator untuk pergi ke depan. Kita boleh memberi risalah sahaja. Khususnya contoh, ambillah satu perayaan mungkin tahun baru Cina. Kita boleh pergi ke rumah, satu rumah ke satu rumah, kita boleh memberi limau kepada mereka dengan meletakkan risalah Islam di dalam beg tersebut, goodie bag, kan? Ini pun kira menyampaikan ataupun menyampaikan walaupun satu ayat daripada aku, kan? Hadis sahih. Tak perlu berdebat dengan mereka, tak perlu berhujah, cuma memberi sahaja dengan senyuman yang manis. Ada banyak cara. Yang paling senang bolehlah mendekati NGO mana yang membuat khusus perbandingan agama ataupun metodologi dakwah. Kita boleh pergi ke sana belajar ilmu macam mana nak menyampaikan. Apa-apa cara sekalipun kita hanya menyampaikan kerana hidayah milik Allah, seperti Allah berfirman dalam surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 56. Hidayah milik Allah. Tapi jangan risau tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita menolong agama Allah, Allah akan membantu kita. Dalam surah Muhammad 47 ayat 7. Jadi saya serah kembali kepada tuan moderator, insya-Allah. Terima kasih. Inilah cara dia, salah satu few cara untuk kita nak rapat dengan masyarakat Cina ni. Okey, Prof, kita ada 5 minit lagi sebab saya nak habiskan banyak masa untuk mereka tanya soalan. So kita bagi 5 minit saja untuk Prof bagi pendekatan yang terbaik. Saya jawab terus sajalah. Tadi Firdaus Wong bagi 5 minit pula, dia pulun sampai 20 minit. Cerita pasal Tuak Pek Kong aja. Nak ceritanya tuan-tuan. Tu, saya dah bagi 5 minit. Mana boleh? Terlajak je sampai pukul 1, peduli apa? Kan? 6 minit lah, 6 minit. Kan? Tuan-tuan, saya nak sebut mudah saja, kan? Kalau orang Cina nak sembah perkara berkaitan dengan orang Melayu, even kalau dia nak sembah ayat Quran sekalipun, saya bagi saya tak ada masalah. Sebab dia merasakan di situ ada ong. Daripada disembah patung yang mengarut-ngarut, lebih baik dia sembah orang Islam. Betul tak tuan-tuan, kan? Jangan marah dia. Kalau dia nak buat, dia punya Natok Kong punya rumah tu bentuk kubah. Kubah ni bukan bapak kita yang punya. Kubah ni kepunyaan semua orang. Betul tak tuan-tuan, kan? Seni bina kubah ini seni bina Islam ke? Islam menerima semua seni bina, termasuk pagoda tu. Seni bina kubah ini seni bina Moorish Indian. Kita pinjam sebab dia cantik, kita pun buat. Akhirnya bila hujan, kubah bocor. Sebab itu seni bina kubah tak sesuai di Malaysia. Dia sesuai di negeri yang tak ada hujan. Tapi kita buat juga. Bila orang Cina buat Natok Kong dia ada kubah, tuan-tuan pergi marah, buat apa? Betul tak tuan-tuan, kan? Kalau tuan-tuan tanya saya dari segi dakwah, Cina nak sembah orang Islam, sembahlah. Dengan sembah tu dia kena nombor. Tuan-tuan tahu tak? Itu yang disebutkan menurun itu dalam istilah kita tiao tang lah. Dia, apa tu? Bila dia menurun, keluar nombor tu. Dia tikam esok kena. Kena tu, dah dia kata orang Melayu ni bawa ong. Dakwah lah tu. Tuan-tuan, dakwah pada orang Cina ni mudah saja. Sebab orang Cina ni tak ada agama. Buddhist is not religion. Buddhist is a belief. Taoism is a belief. Confucianism is a belief. Orang Cina sebenarnya dia tak ada pegangan agama. Apa Tuhan dia? Ekonomi.
Cina bertuhankan kepada wang ringgit, tuan-tuan. Minta maaf cakap ni mungkin agak apa tu? Apa tu, kasar sikit. Tetapi orang Cina ni memandang wang. Sebab itu kalau orang Melayu boleh tunjuk dialah pakar ekonomi, dialah ahli perniagaan, orang Arab boleh tunjuk mereka hebat, negara dia maju, saya rasa Cina akan tabik kita. Tapi orang Cina punya persepsi pada Melayu ni, sebab saya tak tahulah tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak dapat tunjuk contoh yang baik. Orang Arab sesama mereka bergaduh, negara mereka nak buat jam pun tak boleh, nak buat kepiah pada made from India ni, jubah daripada Pakistan, betul tak tuan-tuan? Ini semua orang bagi ni. Ini Daniel Tang bagi. Kepiah ni saudara Cina kita yang bagi, saya pakai belaka dia bagi. Sebab itu saya nampak macam Arab hari ni. Bukan? Tak, saya nak sebut tuan-tuan ni, kalau orang Islam ni boleh tunjuk contoh yang baik, mereka antara golongan yang kaya dan sebagainya, saya fikir Cina akan memandang tinggi pada kita. Kita boleh ubah persepsi Melayu tu, Huana Kiao Tho. You tahu tak? Persepsi orang Cina pada Melayu ni dia agak negatif lah. Huana Kiao Tho tu orang korek tanah. Jawi lagi negatif, Tau Gedi. Tulisan Jawi itu dia sebut sebagai tulisan Tauge. Tauge itu toge ya, toge. Persepsi dia dah daripada dulu lagi negatif. Lepas itu bila masalah orang-orang Islam ni, sesama mereka bergaduh, tak ada yang tuan-tuan, masalah dadah pun dia dan sebagainya, persepsi itu makin negatif. Sebab itu dia jadi payah tuan-tuan ni. Sebab itu cara mudah nak tarik orang ni, orang Melayu mesti mengangkat, umat Islam mesti mengangkat imej dia menjadi sebuah negara yang maju. Sebab itu tuan-tuan tengok orang Cina pandang tinggi pada orang putih tau. Sebab itu secara otomatik tuan-tuan, bilangan Cina yang masuk Kristian lebih ramai daripada masuk Islam. Dan kalau tuan-tuan tanya saya, setiap keluarga orang Cina ada seorang yang akan masuk Kristian. Sebab mereka memandang tinggi pada Ang Mo. Ang Mo ni bulu merah ha. Ang Mo Kio tu tomato. Ang Mo Kio. Saya nak sebut tuan-tuan, jangan marah saudara Melayu kita. Saya pun saudara kita dari Sabahan, Sarawakian. Saya rasa tekilan forum hari ini. Sepatutnya tuan-tuan panggil juga wakil daripada Sabahan, Sarawakian. Sebab ramai saya jumpa tadi ni bergambar dengan saya dan sebagainya kan. Dakwah kepada Bumi Putra dan sebagainya. Kesian dia tu. Saya takut saudara jangan rasa kecil hati tau. Next round lah kita buat kan. Saya nak sebut tuan-tuan, kenapa orang Cina lebih mudah masuk Kristian? Sebab imej orang putih itu, imej Ang Mo itu lebih tinggi dipandang itu. Sebab itu dia mudah apa tu masuk Kristian. Bukan dia tahu Kristian sangat, tapi imej dia tu dipandang. Jangan risau, saya nak habis ni apa tu. Saya tak sentiasa sedar diri ni tuan-tuan, bukan apa tu. Ya. Sebab itu saya mohon apa tu sangat-sangat bagaimana saya dah sebut tadi, orang Cina lebih ramai masuk Kristian daripada masuk Islam. Persentage masuk Islam ni dia statik je, tidak ada apa tu kan. Tapi berbeza pendapat itu biasa dalam Islam tu. Ada orang kena jadi Sayyidina Umar. Oh tu, saya ni jenis gitu lah, kasar. Ada orang kena jadi ini Umar juga ni. Yang ini Abu Bakar kot. Kan apa? Lembut sikit lah. Kami ni jenis agresif tu lah. Orang pijak ekor, pijak jawi sikit kami tak boleh. Kami melenting. Sebab itu bila saya melenting, bukan saja orang lain kena, dengan mek-mek pun saya sapu. Bukan, sebab you tak mempertahankan apabila Islam diperkecilkan, dihina dan sebagainya. Itu kadang-kadang kena sekali itu. Bukan sangat nak marah, tapi bila harapkan kami berdua je bercakap, mana boleh. Bukan? Di Huan apa tu kan, apa tu. Bukan, tuan-tuan. Sebab itu saya rasa kalau tuan-tuan nak pulihkan imej Cina terhadap Islam, imej Islam secara keseluruhan tu. Sebab Cina ni sebab dia tidak berasimilasi dengan orang Melayu tau. Dia cakap Melayu pun tak pandai. Jadi benda tu jadi payah. Dia dengan sekolah Cina dan sebagainya, proses pencinaan itu berlangsung dalam jangka masa yang panjang sampai ke hari ini, bukan? Jadi bila perkara itu berlaku, persepsi dia susah kita nak kendurkan terhadap Islam. Dia ambil masa lah tuan-tuan kan. Sebab itu memanglah paling baik satu sekolah, supaya kita boleh bercampur dan sebagainya. Tapi dah keadaan jadi macam ini, susah sikit. Dan caranya tunjukkan imej yang baik.
perbanyakkan orang Melayu ni benda yang positif, mereka kaya. Cina ni sangat bertuhankan pada ekonomi. Once tuan-tuan tunjukkan orang Melayu ramai yang berjaya, tidak banyak melepak, tidak banyak isap dadah dan sebagainya, persepsi orang Cina akan berubah terhadap Islam ini. Tengoklah. Begitu dengan orang Arab ni, di mana tempat Islam turun. Kalau orang Arab benar-benar dapat tunjuk contoh yang baik, negara mereka maju, saya yakin tuan-tuan ni tak lama bersunat dah Cina-Cina tu. Geram dah tu. Tapi kalau macam ni keadaan dia, bergaduh tak habis, negara tak nampak pun maju, kita pun tak termasuk dalam negara Islam. Tuan-tuan tengok senarai 40 negara terbersih dunia, nak sebut ni, walaupun ada kata-kata an-nazafah minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman, itu kata-kata lah, kalaupun bukan hadis tidak. 40 ranking negara dunia, tak masuk pun satu pun negara Islam. Tuan-tuan nak macam mana? Betul tak tuan-tuan? Kita ambil kebersihan itu sebahagian daripada kehidupan kita, tapi negara kita, negara Islam tidak bersih. Panjang nak cukup. Okey. So terima kasihlah saudara Dr. Ridwanti. Sekarang masuk ke bahagian soal jawab. So sesiapa nak tanya soalan, sila kenalkan diri. Lepas tu tujukanlah soalan tu kepada sesiapa ahli panelis kat sini. Pada saya pun boleh, insyaAllah. Tapi sebelum tu, okey, silakan soalan sekarang sambil saya bacakan soalan yang saya terima. First question. Ni soalan ni, tapi nak tuju kepada siapa, nanti kita tengoklah. Soalan ni ialah, bagaimana ingin berdakwah kepada bukan Islam sekiranya mereka beranggapan Islam itu suka dianuti, sedangkan Islam itu mudah kerana politik dalam Islam. Saya rasa ahli panelis kita semua tadi sudah dah bincang dah tentang bahagian ni. Okey. So ada apa nak tambah selain dari soalan ni? Kalau tak ada apa, kita pergi ke bagi yang lain tanya soalan, sebab ini topik yang kita sudah touch lah. Okey. Okey. Yes. Mic please. Mikrofon. Ini kena tambah masa lagi lah. Ni Sebab ada lambat, memang cukup. So kena tambah jadi 12.45. Okay, we will come to you after him. Waalaikumsalam. Tanya soalan pada saya. Pada saya hari ini ikut ada Firdaus Wong hari petang ni, kita buat street dakwah. Kita bawa risalah-risalah pergi ke kedai-kedai hardware itu, sampaikan risalah pada mereka. Mereka nak baca ataupun tidak, itu mereka punya pasal. Sebab hari ini tuan-tuan, nak panggil mereka dengar ceramah jangan haraplah. Kan? Kita nak pergi kat dia, pergi ceramah pasal Islam, dia tak mau dengar. Apatah lagi pergi ke kedai hardware, lagi dia tak mau dengar. Sebab setiap masa itu duit bukan? Dia tak mau dengar. Pada saya hari ini, street dakwah yang sedang dibuat ini, MRM buat, Perkim buat dan sebagainya, perlu diaktifkan lagi supaya mesej ini sampai kepada mereka. Risalah-risalah cukup banyak dicetak. Saya selaku naib editor dan yang di-Pertua Perkim, saya sudah bagi tahu. Cetak setiap risalah itu dengan kata-kata daripada mu'alaf-mu'alaf ini. Yusuf Chambers ke, Yusuf Estate ke, Yusuf Islam ke, Husaini ke, siapa-siapa yang masuk Islam, ambil kata-kata itu, terutama yang orang putih, yang orang Cina pandang tinggi macam Yusuf Chambers. Itu penting tu kan, letak nama Yusuf tu supaya orang kenal dia tu Islam. Ada Yusuf Chambers. Kalau tak nama Chambers saja orang tak tahu kan. Itu kadang-kadang identiti tu penting juga. Itu saya kena tekankan sikit lah tu kan. Jadi saya nak sebutkan, street dakwah hari ini, dakwah jalanan ini mesti diperhebatkan. Sambil beli pada dia, kita ber-exchange pula. Nah, ini brosur aku, baca. Lagi satu, bukan itu saja. Gerakkan setiap, kalau Kristian buat, pergi rumah ke rumah, hantar risalah kepada kita punya post box kita, bukan? Kepada kita punya pigeonhole ke, tak kira lah apa benda pun nak sebutkan. Hantar, sebarkan risalah, hantar ke rumah. Kristian buat, rumah saya pun dihantar juga.
Kan? Apa itu? Bila dia tahu saya Islam, dia tarik balik. Oh, cannot lah. Apa itu, yang Muslim. Itu nak ceritanya. Saya nak sebutkan, hari ini dakwah cara lisan susah untuk memikat dia dah. Tapi mereka kita tak boleh. Apa itu, kita bersangka baik bahawa dakwah melalui tulisan ini, brosur ini, risalah ini, mungkin mereka akan baca. Baik, itu soalan tadi. Sambung soalan yang ditanya, Islam ni mudah kan? Memanglah Islam tu mudah. Tuan-tuan nak bercakap apa yang Islam ni susah? Saya nak sebutkan semayang. Ini nak berbalas hujah dengan mereka yang mengatakan Islam ni susah dan sebagainya. Ini supaya cepatlah, masa tak ada kan. Semayang kita, tuan-tuan, nak semayang. Kejap lagi kita semayang, betul tak? Orang lain nak semayang senang ke susah? Itu Hakim Boy dah jawab. Kita tak ada masjid boleh semayang. Janji menghadap khiblat. Dengan pakaian macam ni lah. Orang lain kena beli barang, tuan-tuan. Cukuplah tu satu. Cerita bab mati lagi panjang. Tuan-tuan tahu bab mati? Kena cerita kemudian. Sebab itu bab mati ni, tuan-tuan, sebab itu pada Cina, kenapa dia berusaha bersungguh-sungguh nak jadi kaya? Sebab dia mahu hidup senang, mati pun senang. Tu kan, supaya mati, nak mati boleh duduk ke hospital kelas first class, duduk di hospital swasta dan sebagainya kan, dan kemudian dapat kubur-kubur di tempat-tempat yang tinggi, mahal-mahal dan sebagainya. Sebab itu, tuan-tuan, nak memahami Cina ni, dia satu masyarakat agak kompleks sedikit tau. Dia berkaitan dengan cara hidup, kepercayaan dia dan juga persepsi dia. Menjawab soalan saudara tak? Saudara, terima kasih. Okey, mungkin lagi satu tambahan kepada soalan tu ialah kita rapatlah dengan makdu kita. Tak kira lah. Sebab apa, kalau kita nak challenge dia dari segi ekonomi memang susah. Tapi dari segi amalan, biar kita tunjuk pada bahawa kita ni bukan persepsi yang negatif yang mereka pernah anggap. Okey, kita ni kena tukar, kita tunjuk cara Islam. Bukan cara yang dulu. Okey, cara Islam. InsyaAllah dengan cara tu dia akan nampak, dan sampai masa dia akan tanya kenapa awak beza dengan Melayu-Melayu yang lain. Kenapa awak ni Melayu yang lebih baik daripada Melayu yang lain. So dari situlah kita boleh sampaikan, insyaAllah. Baik, So saya tambah sikit ya, boleh ya? Celah sikit ya, celah sikit. Boleh ke? Minta izin. Kalau speaker parlimen tak bagi laluan tak boleh? boleh. Boleh ya? Okey, baik. Kita dalam bab dakwah, kita jangan macam kita ada machine gun dan kita tembak merata je. Tak. Kita kena tengok strategi dan metod yang paling terbaik. Bukan metod saya, tetapi metod yang terbaik adalah daripada Nabi SAW. Kita lihat Nabi bila berdakwah, dia berdakwah dulu kepada orang yang sangat kaya dan sangat pandai, yang terpelajar dalam agama mereka. Bukan kata terpelajar itu semestinya betul, tak semesti. Ataupun Nabi mulakan dengan orang yang humble, yang muda, yang miskin. Dia mulakan daripada orang yang muda, yang humble, yang miskin. Dia tak pergi kepada Bible scholar dulu. Sebab Bible scholar kena faham siapa pendeta-pendeta agama lain. Kalaulah dia dah tahu agama ini benar, dia ada satu keterikatan kepada ekonomi. Kalau saya terima Islam, saya hilang jawatan bersamaan dengan hilang wang. Hilang wang, tak ada muka, tak ada air muka. Tapi kalau student, sebab itu kita kena fokus banyak dakwah kita kepada golongan muda-muda. Kerana golongan muda ini seperti melentur buluh biar dari rebung dia. Dia masih boleh dicabut dengan mudah. Kalau Melayu ni, ataupun orang yang dah lama, yang dah Islam ni, ataupun mereka yang orang kata apa, yang dah tua-tua ni, dia akar dia tu dah dalam sangat, susah nak cabut. Dan syaitan pula tak kuat pun, tapi dia akan bisik, kamu nak masuk agama Islam masuklah. Kalau awak masuk sekarang umur 60, awak nak bagi tahu dekat anak cucu kamu yang selama 60 tahun ni kamu tak betul. Oh, tak boleh, saya betul. Jadi fokus pada yang muda, yang bawah sikit dan tidak terlalu kaya. Sebab Allah sebut dalam surah Sabah ayat 45 bahawa majoriti yang menentang dakwah semua para anbiya adalah daripada golongan yang mewah. Sebab bila dah mewah, I don't need God because myself is God. Wallahu a'lam. okey. So tadi brother nak tanya soalan. Okey, siapa lagi nak tanya soalan? Lepas ni ya. Okey, lepas ni. Lepas brother. Yeah, you can have my microphone. Okay. Brother. Let him finish. Let her finish first. Okay. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya soalan kepada Firdaus Wong.
kadang-kadang bila kita dakwah pada orang kan, dia kata, macam contohnya kita bagi tahu dia pasal Big Bang kan, dan kadang-kadang orang atheist dia kata yang sebenarnya biasanya orang tua-tua dah memang ada banyak benda yang betul, so dia macam tak percaya Islam, dia lebih percaya pada orang tua-tua dah tahu banyak benda dah, so apa guna Islam, macam lebih kurang macam tu lah. So macam mana kita nak handle benda tu? Baik, itu soalan dia. Saya jawab dengan ringkas saja. Baik, tadi Brother Shah dia dalam forum tadi dia ada sebut tentang banyak-banyak teknik dan banyak-banyak cara untuk membuktikan kepada orang ateis tentang Big Bang dan sebagainya. Itu kepakaran Brother Shah dan boleh belajar dengan dia macam mana nak buktikan. Tetapi pendekatan saya pula 2-3 hari lepas ada seorang Cina ateis datang dan dia tak percaya kepada Tuhan. Tetapi saya tak bawa kepada pendekatan sains. Sebab apa? Saya kata ini logik saya gunakan kepada dia. Biasanya saya tak paksa, saya bagi mereka berfikir. Saya kata, you become an atheist sebab you kata ada juga orang saintis yang mengatakan sains membuktikan Tuhan tidak wujud, betul? Dan dia kata, yes, that's right, that's correct. Saya kata, I agree with you. There are scientists who don't believe in God. Saya kata, I agree with you. But let me ask you one more question. Do you agree with me? There is another group of scientists who are well versed in science, they also believe in God? Dia kata, yes. So, kalau kita nak tengok hujah, why you choose this side but not this side? Which means both of their own argument. So, rather than looking at the perspective of science, let's use a bit of logic. Dia yang penting tu, dia ada proses-proses dia. Kalau orang yang tak percaya kepada Tuhan, cakap pasal Tuhan dulu. Jangan cakap pasal hukum hakam dulu. And the things ialah, bagi kita yang novice dalam berdakwah, jangan masuk dalam bahagian sains dulu. Melainkan kita dah belajar dengan Brother Shah macam mana nak membuktikan sains and Quran dan sebagainya, then okay, for sure go. Kalau tidak, kita nampak macam kartun. Orang yang tak pandai repair kereta, kita nak cakap pasal kereta. Cakap apa yang kita pandai, cakap apa yang kita boleh. Dan kena faham, our job is not to convince them. Our job is to convey to them. Mereka yang kena convince. Saya selalu bagi logik. You say God doesn't exist. Will you believe me if I say this bottle of water is here by itself, it created itself. All the atom clash into one another and here you go. Dia kata no, that doesn't make sense. Saya kata if this doesn't make sense, how can this complex universe make sense to you? There is no creator. Saya kata simple logic. Of course, dia ada cara-cara penghujaan melalui sains yang lebih kompleks. Saya bukan pakar, and saya kena mengakui saya bukan pakar dalam bidang itu. So kalau nak belajar dalam bab itu, saya cadangkan Brother Syakirit, Brother Lim Joy Sun, yes, they are well versed in that. Brother Kamaruddin, yes, they are well versed in that. Belajar daripada mereka. Tapi pastikan we really focus. Jangan 3 suku lepas tu kita nak pergi berdebat dengan saintis. You akan memalukan diri sendiri. Okay? Wallahu a'lam. Okay. Yes, brother. Last question. Huh? You almost answered most of them. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sharif Rafi Gopi bin Abdullah dari Melaka, Alor Gajah. Saya masuk Islam 3 hari bulan Mac 2018. Okey, Congratulations. Saya nak tanya sikit soalan. Is the concept of Islam creating the need for the opposition side, whereby I have to exhibit my character, my attitude, and my behavior for him to get attracted to me? And furthermore, my knowledge of Islam should be at my fingertips. Okay. Oh, okay. Basically, your question is whether you need to show you Exhibit myself as a Muslim first in order for the other person to to accept impress him, you. to accept me, and maybe what I tell him he would be able to believe in. Okay. Thank you so much. Clear. Now, I believe there's a lot of us who only understand English and alhamdulillah majority understand bahasa, but let me mix it around, okay? We do campurization, okay? Ya, campurization. Baik, soalan dia simple. Soalan dia adalah tentang adakah Islam itu memerlukan dan menjadikan kita perlu menonjolkan diri kita dengan mengamalkan agama Islam ini. Okey, sebelum kita nak berdakwah kepada dia sebagai salah satu bentuk dakwah kita. Baik, number one, bila kita mengajak orang, kita buat dakwah, maksudnya kita ajak orang. Kita ajak orang apa? Kita ajak orang untuk ikut cara hidup Islam, betul?
Can you just imagine, you ajak orang beli satu produk Kowe contoh, tapi orang tanya, you punya rumah pakai apa penapis air? Saya tak ada pakai. Apa saya tak ada pakai? Bukan you sudah cakap dengan saya kan, itu Kowe banyak bagus, lu sendiri tak ada pakai? Dia kata, sebab saya tak ada duit. Bukankah you cakap dengan saya, encik kalau tak ada duit pun you kena beli sebab ini kesihatan lagi penting. Kenapa lu tak pergi fikir cari duit? Sama juga, bila kita berdakwah, kita ajak mereka ikut cara, janganlah sabotaj. Ini kena tambah 5 minit. Bila kita buat dakwah, kita nak mengajak orang ikut cara hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtu jinna wa insana illa liya'budun. Surah Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Kita nak ajak mereka ikut cara hidup seperti Nabi SAW sebaik mungkin. Bayangkan, kita ajak orang kepada cara hidup Islam, tapi kita tak mengamalkannya. How? Contradiction. Tapi, setakat tunjukkan akhlak is important. Is utmost important and is wajib. But you have to understand, other than just show a good example, you also have to convey the message to them. You know why? I give you simple logic. How many of you who have ever thought to become like a Japanese, to follow the religion of the Japanese? Ada tak? Bukankah kita kata orang Jepun ni disiplin baik? Ada tak siapa nak ikut, nak masuk agama Jepun? Ada tak? Why? Because they only show you, they never tell you. If I were to ask any one of you, how many of you know what is the religion of the Japanese? What is their code of ethic? Majority don't know. Why? Because they never tell us. So the same thing, kalau setakat tunjuk contoh, okay, they are good, wow, you are good lah, dia jadi Muslim. They can see it, but you also have to say it. Itu saja. Nabi sebaik-baik petunjuk pun, Nabi tetap bercakap, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. Surah Fussilat surah 41 ayat 33. Siapa yang lebih baik daripada perkataan mereka yang menyeru kepada Allah? وَأَمِلُوا صَالِحًا. Dan saya mengamalkan amal soleh. وَقَالَ. Dan mengatakan, kata, inna waqala innani minal muslimin, dan aku adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah. So it's a complete package. But remember, do your best and let Allah do the rest. Don't think so much about the result. If you have lack of knowledge, no problem, go and learn. Dakwah is one of the process of learning, and you can learn even faster by doing dakwah, insyaAllah. Wallahu a'lam. Okay. So, saya rasa last night I mentioned about the power of touching, the power of hugging. And this morning Yusuf Chambers ada mention bukan? Sebelum ini dia tidak pernah dipeluk sebanyak 300 kali selepas masuk Islam. Dan dia rasa sangat terharu apabila dia dipeluk sedemikian rupa. Sebelum ni dia peluk lain. Betul tak? Saya nak sebut ni. Kalau tuan-tuan tunjukkan akhlak Islam, saya yakin orang akan terpikat. Saya nak sebut gini, Islam berkembang bukan kerana agama Islam. Sebab ketika Nabi diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Quran masih turun, Islam belum sempurna lagi. Apa yang menjadikan orang masuk Islam? Ini disebutkan oleh isteri baginda, kana hulukuhu al-Quran. Akhlak Nabi itu cerminan Islam. Saya nak sebut Islam sempurna 10 tahun di Madinah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Betul ya? Ke terbalik? Betul kan? Islam terus mendapat sambutan, betul tak? Sebab baginda pamerkan kecantikan akhlak Islam. Orang lihat akhlak Islam itu, tutur kata dia, kelakuan dia, sebab orang nampak Islam ada di situ. Sebab itu jangan malulah tuan-tuan. Saya yakin bila tuan-tuan berada dalam masuk Islam, beramal dengan akhlak Islam, dan lakukan. Sebab itu saya sebut, saya stress apa tu malam tadi kan, saya kata the power of hugging and kissing. Kissing pula kan, apa tu ialah kissing lah kan, adik-beradik kita cium. Yang tak pernah orang buat ni, saya nak sebut, saya rasa brother Ben kan, saya yakin kalau tuan-tuan buat ini, dia ada satu benda yang kelainan yang akan akan berlaku. Sebab itu dalam perkara ni saya tak mau bincang benda-benda kecil, nak buang tattoo ke tidak. To me this is very tight, benda yang kecil sangat untuk dibincangkan. Takkan tuan-tuan nak suruh dia kerat kulit dia, gila engkau, bukan? Jadi tak perlu bincang benda-benda, bukan, tak perlu bincang. Maknanya kalau orang tanya kita jawab lah kan.
Okey. Dalam Islam ni fokus benda besar je. Tu Okey, saya okey. kata, saya cakap, kita habis pukul 1, jangan berhenti-hentikan orang. Ni kena azan ni. Okay. So Ben, do you want to say anything before I wind up? You nak cakap apa? No. Okay. So you want to say anything before I wind up? Okey, akhlak pun tadi yang first round saya sudah sebutkan. Jadi tiada apa yang saya perlu bincangkan. Okay. So sebenarnya nak sampaikan dakwah ni memang mudah. Very easy. Jangan takut. So all you perlu, apa yang perlukan, kita kena ada keyakinan pada diri kita. So bila kita ada keyakinan, datang apa pun kita handle. Alright. Tu untuk macam mana nak dapat keyakinan tu, kita kena tambah ilmu. Tambah ilmu maknanya kita kena belajar. Bukan saja cara dakwah tapi fakta-fakta juga. Especially tentang creation ke ataupun whatever scientific information. So lepas ni saya harap yang hadir ni, peserta-peserta yang hadir ni, lepas program ni kita boleh dapat satu keyakinan, okey, ataupun confidence untuk menghadapi sesiapa pun. Datang gajah pun kita sapu, datang harimau pun kita sapu. Okey. So dengan ni saya akhiri dengan apa ni, satu doa yang pendek supaya kita boleh bawa balik apa yang kita belajar ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa anak-anak kami, ampunkan dosa ibu bapa dan saudara mara kita. Ampunkan dosa segala muslimin dan muslimat. Ya Allah, bukakan hati kami untuk terima hidayah. Lapangkan dada kita supaya kita boleh terima ilmu yang bermanfaat, supaya kita dapat keyakinan yang lebih dan untuk memudahkan dakwah kita. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin.